Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita alhamdulillah masih lagi membincangkan bahagian terakhir surah As-Saff. Kita mula daripada belakang, daripada 30, 29, 28. Kerana kalau yang paginya kita ambil siang Al-Baqarah ada waktu pagi. Kalau tak ada tengok sini, tengok dekat dalam YouTube. Okey. Baik. Jadi hari itu kita sampai pada, kita habiskan alhamdulillah ayat 10, 11, 12, 13. Itu berkenaan dengan surah Saff. Mengenai ayat berkenaan Allah Taala kembali balik dalam tajuk ini. Daripada mula awal asal surah ini datang, surah ini para ulama menyatakan dia adalah surah yang menyatakan jihad fisabilillah itu adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Sebab mula daripada awal Al-Baqarah, surah Saff ni dia menyebut berkenaan dengan teguran Allah Taala kepada orang beriman, lima taqulu nama la taf'alu, kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat. Besar kemurkaan Allah Taala, kamu kata benda yang kamu tak buat. Kemudian Allah Taala sebutlah apa benda Allah Taala suka, itu innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Taala suka orang yang berperang di jalannya, berjihad di jalannya, berperang di jalannya dalam keadaan berbaris, seolah-olah mereka ini adalah bangunan yang kukuh. Dan kemudian Allah Taala pindahkan tajuk tadi kepada berkenaan dengan keadaan para anbiya, itu Musa dan Isa dalam dakwah mereka. Mereka disakiti dan diuji. Pasal kita kata memanglah ajak orang berjihad ataupun berperang ni adalah benda yang akan dicemuh, kan? Ikut akal kita katalah, kita balik pada asal, ikut akal kita. Ialah baik maafkan saja, tak payah hukum orang berkenaan, Allah Taala akan hukum hari akhirat nanti. Tapi oleh kerana syariat Islam ini bukan pakai akal, dan syariat Allah Taala bukan apa baik ikut akal kita, baik ikut syarak, tak. Bahkan benda ni kita mungkin tak suka, tapi Allah Taala nak. Kehendak Allah Taala itu didahulukan ke atas kehendak kita. Mungkin orang akan kata umat Islam ni ganaslah, kan, apa ayat-ayat ni masih lagi ada, sampai mungkin ada dakwaan suruh tukarkan tajuk ke, kan daripada tajuk ni ialah masalahnya perkataan jihad mungkin orang boleh terjemahkan pada lain lah, jihad harta, jihad nyawa, kan. Tapi kalau dia kata qital, nak jawab apa? Perang lah, ada perkataan lain dah. Qital, tak ada lafaz lain untuk qital kecuali itu penjelasan dia. Jadi secara asasnya ayat ini datang, dan terakhir kita ambil itu selepas Allah Taala bincangkan berkenaan dengan bagaimana Isa AS terangkan kedatangan dia dan juga berita-berita gembira tentang Rasulullah SAW. Lepas tu pindah ayat tersebut, ayat 10 sampai 13 berkenaan dengan Allah Taala tunjukkan kepada kita perniagaan yang paling menguntungkan, yang akan menyelamatkan kita pada azab yang menyakitkan kita di akhirat nanti. Yang mana perniagaan tersebut adalah Allah kata, kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya, kemudian kamu berjihad di jalan Allah Taala dengan harta dan nyawa kamu. Itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Dan Allah terangkanlah apa ganjaran yang akan diperolehi. So itulah benda paling besar Allah tuntut dari kita. Mana sanggupnya kita untuk menyerahkan nyawa kita juga dan harta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang terakhir kita ambil, kita bincangkan itu. Dan Allah Taala janjikan selepas dari itu ada nasr, ada benda yang lain Allah akan berikan selain daripada syurga, itu nasrullah, bantuan Allah Taala, wa fathun qarib, juga kemenangan yang hampir. Dan Allah Taala nyatakan wabashiril mu'minin, bila diberi pada orang yang beriman. Dan ini kita sambung ayat terakhir surah As-Saff ini. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ilallah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa'asbahu zahirin. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala ayat ke-14 ni, amiran ibadahul mu'minin, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman,
Ayyakunu ansarallah, supaya mereka ni menjadi pembantu-pembantu Allah Ta'ala. Walaupun sebenarnya Allah Ta'ala tak perlukan bantuan kita. Kita buat kerja pun Allah Ta'ala maha kuasa, maha tinggi, maha besar. Tapi kerana kita ni datang untuk ujian, di sinilah nilai kita. Nilai manusia ni adalah pada sejauh mana dia sanggup buat kerja, laksanakan perintah Allah Ta'ala. Yang mana kita kata macam itulah, ikut akal, banyak benda baik lagi kita boleh buat. Kan ada dan pergi perang, kita boleh buat benda lain. Bagi orang makan pun baik juga. Tapi bila Allah Ta'ala letakkan ini paling tinggi, paling besar, maka bila Allah Ta'ala sebut tentang apa membantu Allah Ta'ala, dia diuji kita dengan perkara ni. Sedangkan Allah Ta'ala maha berkuasa, tak payah kita datang pun dia boleh menang. Macam kita terangkan dahulu macam mana ketika perang Ahzab. Bila mana mana malam Allah Ta'ala isytiharkan berkenaan kemenangan telah berlaku. Allah Ta'ala suruh Rasulullah SAW supaya arahkan seseorang sahabat untuk pergi ke seberang, lihat apa yang jadi kepada golongan musyrikin kan. Mana Rasulullah SAW berada di sini, musyrikin sebelah, parit tu besar, tak ada siapa yang pergi ke sana. Tak tahu apa berita. Tapi Nabi kata, siapakah yang nak pergi ke seberang, sebelah sana, tengok apa jadi pada musuh. Dia takkan kena apa-apa. Jangan takut, dia takkan kena apa-apa. Nothing upon him. Aku jamin dia jadi temanku di syurga. Nabi sebut sekali. Orang diam. Nabi sebut sekali lagi. Nabi kata, barang siapakah yang nak pergi ke sebelah sana, tengok apa jadi, aku jamin tak kena apa-apa. Dia takkan kena apa-apa. Takkan dia terkena apa-apa. Ni jaminan Nabi, takkan kena apa-apa. Aku jamin dia jadi temanku di syurga nanti. 3 kali Nabi sebut, semua tak ada siapa bangun. Nabi pun tunjuk, Huzaifah bangun. Huzaifah bangun. Huzaifah bin Yaman. Dia bangun, dia pergi, arahan Nabi dia pergi. Masuk ke seberang. Mana sebelah sini tak ada angin, sebelah sini ribut. Terbalik periuk, unta lari, kuda lari, kemah terbang, sampai kan kegelapan tu. Diorang saling pegang tangan. Huzaifah masuk, diorang terpegang tangan Huzaifah. So peganglah, dia, kau siapa? Dia kata, Huzaifah kata, ketika tu aku nampak Abu Sufyan, ketua tentera waktu tu, mana yang datang serang. Dia akhirnya masuk Islam, tapi ketika tu dia ketua tentera. Huzaifah kata, aku hampir-hampir nak baling tombak kat dia, tapi teringat Nabi pesan, jangan buat apa-apa. Balik, bagi tahu aku apa yang berlaku. Jadi dia tak buat apa, tapi semua ambil keputusan balik. Semua orang musyrikin balik malam tu juga. Tinggalkan apa benda yang tinggallah. Orang Islam kat sini tak tahu apa benda jadi. Seorang tu datang balik, dan Huzaifah balik jumpa Rasulullah, beritahu. Betul, Rasulullah pun kata, Allahu Akbar, Alhamdulillahi wahdah. Serupa bagi Allah hanya sahaja untuk dia. Sadaqa wa'dah, dia benarkan janjinya. Wa nasara abdah, dia bantu hamba dia. Wa azza jundah, dia muliakan tentera dia. Wa hazamal ahzab wahdah, dan ditewaskan tentera bersekutu tu secara berseorangan, tanpa umat Islam sibuk apa benda pun. Semua balik macam tu je, tanpa pertempuran. Tapi harta tu dapatlah. Jadi yang kita kata benda ni tadi, isytiharan Allah Ta'ala nak menangkan, dia boleh menang sendiri, tak perlu pada kita. Tapi kita menjadi pembantu Allah Ta'ala ni kat nilai kita sebagai mukmin. Sejauh mana kita sanggup berkorban masa kita, nyawa kita, harta kita sebagainya untuk Allah Ta'ala, itu nilai mukmin, iman kita, nilai iman kita, kepercayaan kita kepada janji Allah, nilai dari situ. Hatta sebab kenapa Nabi SAW Masya Allah Ta'ala maha kaya, yang beri rezeki adalah dia. Tapi bila Nabi kata apa? Wassadaqatu burhan, sedekah tu adalah tanda. Tanda seorang tu beriman. Seorang yang percaya bahawa hari akhirat itu adalah benar, di sana akan dibalas balik segala apa yang diinfakkan oleh di dunia ini. Dia takkan kisah keluar untuk belanja, sebab itu tanda. Perbuatan ini tanda iman dia. Sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti. Macam tu juga kat sini, membantu Allah Ta'ala, maksudnya membantu agama Allah Ta'ala, itulah bukti dia. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk mereka menjadi ansarullah, pembantu-pembantu Allah, fi jami' ahwalihim, pada semua keadaan-keadaan mereka. Bi aqwalihim, dengan kata-kata mereka, wa af'alihim, dan tindakan mereka, wa anfusihim, dan nyawa mereka, wa amwalihim, dan juga harta mereka. Bantu, menjadi pembantu Allah Ta'ala dalam semua keadaan, semua kata-kata, semua perbuatan, semua dengan nyawa dan harta mereka. Wa ayastajibu lillahi wa rasulihi, dan agar mereka menyahut kepada Allah dan juga Rasulnya. Kama stajabal hawariyuna li Isa bin Maryam hina qala, sebagaimana menyahut golongan hawariyun kepada Isa bin Maryam ketika dia berkata, man ansari ilallah, siapakah pembantu-pembantu aku kepada Allah. Mana untuk berdakwah kepada Allah, menyeru kepada Allah. Okay, hawariyun ni adalah lafaz yang dalam Quran Karim berulang 4 kali atau 5 kali yang mana perkataan hawariyun daripada perkataan hawari. Hawari itu datang daripada asal perkataan kalau hara yahuru, maksudnya raja'a, kembali. Mana dan para ulama nyatakan macam Az-Zajjaj dalam ma'ani Quran beliau nyatakan makna dia dicak
Dia kata, kalau kita belajar tafsir dengar qala Zajjaj kan. Ni dia ni lah, bukan Zujaj kaca. Zajjaj. Dia dia cakap sini. Okey. Dia kata Hawariyin, kila inna Hawariyin semua bidzalika li bayadi thiyabihim. Dipanggil golongan Hawari ini sebagai Hawari kerana putihnya pakaian mereka. Kerana putihnya pakaian mereka. Dan ada juga menyatakan ini Quran macam ni. Okey. Mana pula duduk sini? 163. 3, okey. Satu, 6, 3. Okey. Dia kata tadi balik tarik Dia kata Hawari tadi dipanggil Hawari kerana dia kata putihnya pakaian mereka. Mula dia kata sekejap. Okey, dia kata Hawari kerana putih pakaian mereka, dan dikatakan, dan ada yang kata kerana mereka ni apa pakaian pendek dan sebagainya. Hawariyun ni sebenarnya perkataan ini disebut sebagai khulsan al-anbiya wa safatuhum, mana orang-orang pilihan, orang-orang terpilih yang dipilih oleh para anbiya. Mana para anbiya pilih orang tentu rapat dengan baginda, dengan para nabi. Tadi orang-orang tersebut panggil Hawari. Dan dia ada yang disebut dalam hadis Nabi SAW, bila mana Nabi kata Az-Zubair ibnu Ammati, Zubair bin Awam tu anak mak saudaraku, wa hawariyi min ummati, dia adalah hawari, orang terpilih di kalangan umatku. Dan juga sahabat-sahabat Nabi SAW dipanggil juga Hawariyun. Dan perkataan takwil Hawariyun ni dalam bahasa adalah orang yang telah dibersihkan dan disucikan daripada segala keaiban. Yang itu maksud yang dimaksudkan pasal para nabi pilih orang tersebut pasal lepas berkali-kali ujian berlaku masalah, dioranglah orang pertama datang, diorang pertama orang yang tak lari. Mungkin ada yang lari, diorang tak lari. Golongan ni dia terpilih. Dan perkataan Hawari itu hara yahuru, kembali pada rujuk. Itu maksud asal dia lah. Maksud dia bersih, terpilih. Orang-orang yang terpilih di kalangan pengikut seorang nabi itu dia panggil Hawari. Tapi nabi sendirilah panggil, semua para sahabat adalah Hawari. Cuma Nabi Isa AS dia panggil kumpulan tertentu je, dia Hawari. Golongan Hawariyun tu dengan Khawarij yang ni golongan itu Haruriyah. Lain. Dia panggil Haruriyah. Yang Khawarij tu kampung nama Haruriyah di Iraq. Hawari ini kalimah yang datang dari hara yahuru, tahayyur, tahwir. Yang maksud dia maksud asal dia adalah bersih atau kembali kepada asal. Mana tak ada kotoran, tak ada tercela kat situ. Itu maksud asal dia lah. So Hawari ni jadi sifat sebenarnya, sifat kepada golongan yang dipilih oleh para anbiya untuk mendampingi mereka. Okey, dan kadang saya katalah dalam Quran Karim memang yang disebut tentang para Hawari ni lafaz yang Nabi Isa pilih untuk pengikut dia yang rapat. Ramai orang ikuti baginda, tapi yang dekat sungguh tu dipanggil sebagai Hawari. Okey. Dia kata man ansari ilallah, siapakah pembantu-pembantuku kepada Allah, kata-kata Isa ketika itu. Ai man mu'ini, siapakah pembantuku fi da'wati, dalam dakwah ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Itu soalan Isa alaihissalam. Qala al-hawariyun, berkata golongan Hawariyun, wahum, dan mereka ni atba'u Isa alaihissalam, mereka adalah pengikut-pengikut Isa alaihissalam. Nahnu ansarullah, kamilah pembantu Allah. Ai nahnu ansaruka ala ma ursilta bihi. Itu maksud dia, kamilah pembantu engkau ke atas apa yang engkau diutuskan dengannya. Mana apa benda yang Allah utus untuk engkau buat, untuk sampaikan, kamilah membantu engkau. Wa muwaziruka ala zalika, dan juga penguat bagi engkau untuk itu. Walihada, dengan ini ba'athahum, Isa telah mengutuskan mereka, baginda telah mengutuskan mereka, du'atan ilan nas, sebagai pendakwa-pendakwah kepada manusia, fi biladis Syam, di negeri Syam, fil Israiliyin, pada golongan Israiliyin, anak-anak Bani Israel, wal Yunaniyin, dan juga golongan bangsa-bangsa Yunani, Greek, bangsa anak keturunan Greek. Pada dulu Palestin dahulu dikuasai oleh tentera kerajaan Rom, Greek. Dan keturunan Greek dia tak panggil Greek dah, yang baru tu panggil Rom lah. Tapi asal keturunan mereka ni yang keturunan daripada Aristotle dan sebagainya, punya keturunan Yunani. Kita ada Yunan juga, Yunan Cina.
Mana serupa dia tak tahu. Kan? Yunan Cina kan. Tapi dia ni Yunani dalam kaedah kalimah bahasa Arab ni kita terjemah Greek. Bangsa Greek. Bangsa Igrikiah. Jadi apa kepada itu. Di sini mungkinlah ada juga para ulama menyatakan agak perlu diinikan sikit. Kerana apa? Kerana setiap para anbiya tidak diutuskan kepada kecuali kepada bangsa masing-masing kecuali Muhammad SAW. Di sini yang ada sikit yang kita panggil apa? Perbahasan panjang di kalangan para ulama. Adakah memang Isa utuskan Hawariyun tadi untuk berdakwah kepada selain daripada bangsa keturunan Israel, keturunan Yaqub alaihissalam? Kerana memang dalam John dia panggil buku ni lah, Injil lah, Gospel according to John, disebut berkenaan Isa AS pernah datang seorang wanita minta dia ubat dan sebagainya, dan dia ikutlah Isa AS. Nabi Isa kata kepada dia, ini diorang rekod, bukan kita rekod. Dia kata aku tak diutuskan kecuali kepada golongan yang sesat daripada Bani Israel sahaja. Ini kata-kata dia sebab pengikut asal dia tak ada daripada bangsa lain. Istilah Hawariyun ini itu ditolak dalam Bible yang menyatakan salah seorang kianat kepada Isa. Itu macam tu jugalah. Ada kata, tapi pasal kena ingat pasal Matthew, Mark, Luke and John tadi, dia orang sebenarnya bukannya orang yang ikut Isa. Pasal tulisan buku tersebut 100 tahun ataupun 120 tahun selepas Isa tak ada, baru kononnya dijumpai tulisan-tulisan berkenaan. Dan bahkan dalam disciple of Isa punya pengikut yang dekat tu, yang 12 orang dan sebagainya, yang 12 orang tu 12 keluarga. Pasal Bani Israel ni dia ada keluarga dia kan, 12 anak-anak Yaqub. Kan Yaqub alaihissalam ada anak 12 orang, di antaranya Yusuf kan. Jadi dalam ramai 12 tadi dia ada 12 puak. Hatta macam tu juga bila Nabi Musa alaihissalam ketika dia ketuk batu, keluar mata air 12 juga untuk diorang minum. Kan? Maksudnya kenapa? Sebab diorang ni 12 puak dan 12 kabilah. 12 family. Dan masalahnya dengan kekuatan pada family tadi, mereka satu keturunan daripada Yaqub alaihissalam. Mana daripada Ishak, daripada Ibrahim. Tapi bila pecah daripada Yaqub tadi kepada 12, dekat situ diorang dah macam jadi bangsa lain dah. Hatta macam Isa, macam mana berlaku pada Isa AS cuba dibunuh. Sebenarnya yang cuba bunuh dia keluarga dia juga, bukan orang lain. Mana anak pak saudara dia, anak atuk saudara. Kalau balik pada the tribe yang tribes Bani Israel juga, bukan bangsa lain. Macam juga kisah ketika Nabi Yahya dibunuh pun sama juga, diorang punya kerja. Kalau kita patah balik pada asal kisah Yusuf alaihissalam, ayat 14 kak. Okey, surah Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam kan cuba dibunuh oleh adik-beradik dia sendiri. Di situ benda sama. So diorang sebenarnya jadi pengikut para nabi tadi pun diambil 12 tadi. Musa alaihissalam ketaatan pada mereka pada Musa agak kuat berbanding yang lain. So Musa ni anak daripada keluarga nombor 1. Mana yang kan adik-beradik 12 orang tu kan. Musa daripada keturunan yang pertama. Dia macam tu. Jadi macam dia sentiasa macam walaupun satu keluarga tapi saling bersaing. Siapa patut dapat, siapa sekian. Dan macam kita mereka bina perkampungan berdekatan dengan Madinah. Madinah. Mereka juga nak kalau boleh tribes dia yang terima. Dia tak kisah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Mustalik, 4 kabilah berkenaan yang besar tu buat kampung keliling Madinah sebab nak tunggu tadi dah. Supaya kalau boleh anak atau nabi akhir zaman tadi lahir di keluarga dia. Itu kehendak mereka. Dan sentiasa diorang competing among keluarga family. Dan 12 tribes atau 12 keluarga dia tu, itu dipilih di situ. Macam Nabi SAW bila Nabi letakkan 12 naqib dan sebagainya untuk bukan berdasar pada keturunan dan sebagainya, kelayakan. Mungkin kerana Ansar ada banyak lebih daripada Muhajirin, mungkin Muhajirin lebih daripada Ansar, bukan kerana nama kabilah, bukan kerana nama puak, tapi kerana kerana kelayakan. Tapi mereka mesti kabilah tadi. Pasal mereka ada masalah sikit. Walaupun satu keluarga, tapi mereka bermusuhan macam bukan satu keluarga yang sama. Macam dia pandang macam kita kan. Macam kita ni Melayu Jawa ke Banjar kan boleh lagi sekali kan. Ada tak dia teruk. Dia macam Melayu dengan Cina. Antara satu keluarga yang sama macam Melayu dengan Cina. Macam lain bahasa, lain sekian. Tapi sebenarnya satu nabi, satu keturunan, satu bapa. So, masalah mereka Allah Ta'ala tegur berkali-kali dalam Quran. Hatta bila Allah Ta'ala nyatakan ayat Quran yang menegur mereka berkenaan perbuatan mereka berbunuh. Kan bila wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum, dalam ayat suratul Baqarah ayat yang ke Baqarah
160. Ya. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Okay. Ayat yang di atas sikit ya. Okey, ayat ni. Wa dhallalna wa idh kuntum khulafa'an okey. Wa idh qultum ya Musa nasbiru hatta muhidin. Okey. Lepas kisah berkenaan dengan okey. 84. Ayat 84 surah Al-Baqarah. 84. Kau nak katakan wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ingatlah ketika kami ambil janji kamu yang kamu tumpahkan darah kamu, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum, yang kamu keluarkan diri kamu daripada rumah-rumah kamu. Lafaz tumpahkan darah kamu, keluarkan diri kamu daripada rumah, dia bukan berkenaan masalah bunuh diri. Maksud dia keluarkan saudara mara mereka sendiri. Yang ini kembali sebenarnya kepada kisah Bani Quraizah dengan Bani Nadir. Bani Quraizah dahulu dia rapat dengan Khazraj dengan Bani Nadir dengan Khazraj, Bani Quraizah dengan Aus. So bila diorang berperang kan, okey, Allah Taala dah kata jangan perang. Pasal dia jadikan sesama sendiri, mana satu agama tadi macam diri yang sama. Your own self dia kata. Bukannya dia kata saudara kamu, diri kamu sendiri. La taqtulu anfusakum. Maksudnya la tasfikuna dima'akum, yang tumpahkan darah kamu sendiri. Wala tukhrijuna anfusakum, yang kamu keluarkan diri kamu sendiri. Min diyarikum, daripada tempat-tempat tinggal kamu. Mana kita keluarkan diri kita tak? Maksudnya kenapa mereka ni satu darah. Kan, satu keturunan, satu family. Jadi Allah Taala kata diri dia family tadi dengan diri. Dengan keluarkan diri kamu, jangan tumpahkan darah kamu. Summa aqrartum antum tasyarikun, kamu memperakui dan kamu bersaksi. Summa antum haula taqtuluna anfusakum. Kemudian kamu ini kamu bunuh sendiri diri kamu sendiri. Maksudnya saudara mara kamu. Wa tukhrijuna nafariqam minkum min diyarihim. Dan kamu keluarkan sebahagian dari kamu ni diri kamu sendiri daripada rumah mereka. Mana diri mereka juga Allah Taala gunakan diri sebab satu family. Okey? Tazaharun abi ismail, dua, kamu bantu mereka kamu bantu menangkan ke atas mereka dengan sebab dosa dan juga pembusuhan. Wa iyatukum usara, yarhamkallah. Dan jika datang kepada kamu sebarang tawanan, tufaduhum, kamu tebus pula. So dia ambil sebahagian. Kalau jadi tawanan keluarga kita, kena tebus. Dia ambil. Jangan perang, jangan bunuh, jangan halau, dia tak ambil. Itu yang Allah kata, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian. Mana kamu ambil hukum membebaskan tawanan, kamu tinggalkan hukum berkenaan jangan perang. Nak jadi kat situ. Jadi pasal diorang ni sama-sama sendiri tu macam tu sekali pemusuhan mereka. Jadi Allah Taala letakkan family atau keluarga mereka ni memang 12 macam Isa AS ada 12 disciples tadi, dikatakan oleh para ulama memang balik pada 12 keluarga juga. 12 family juga. Okey. Dia kata apa? Dia kata dia utuskan pada bangsa-bangsa Bani Israel dan juga Yunani. Cuma macam saya katalah, kat sini ada percanggahan para ulama kerana setiap para nabi tidak disuruh berdakwah kecuali kepada keluarga dia saja. Ini kita lihat bila Ibrahim AS lintas ke Mesir, dia tak dakwah. Yusuf AS ketika dia jadi menteri di dalam kerajaan Raja Mesir, dia tak dakwah. Faham tak? Dia tidak mengajak orang untuk masuk agama dia. Dia kekal sebagai seorang Muslim, mukmin, tapi dia tidak ajak raja tadi pasal memang tidak ditanggungjawab untuk dia supaya memasukkan raja tadi dalam agama dia. Ini adalah pegangan asal. Bahkan sebab bila Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, aku diberikan 5 perkara tak diberikan kepada mana nabi sebelumku. Antaranya adalah setiap nabi diutuskan untuk bangsa dia sendiri, aku diutuskan untuk semua bangsa. Jadi bila Nabi kata macam tu, itu lebih kuat sebenarnya untuk mengatakan bahawa tidak ada nabi-nabi dahulu kecuali pada bangsa mereka sahaja. So kalau macam ayat mengatakan, macam Ibn Kathir nukil kat sini, dia kata Nabi Isa utuskan dia punya disciples untuk berdakwah kepada Bani Israel. Mana keturunan Israelit kan? Keturunan Nabi Yaqub AS. Okay, kita setuju. Kepada kaum Greek ada masalah sikit. Sebab tidak timbul tajuk dakwah ke setiap nabi tadi kecuali dalam kaum dia saja. Tak disuruh dia menjangkau pada kaum yang lain.
Dan hatta apa Musa alaihissalam ketika mana dia suruh apa Firaun beriman, asas yang pertama suruh beriman supaya dilepaskan Bani Israel, tu je. Kipti kan, minta supaya orang Kipti lepaskan Bani Israel, jangan seksa mereka. Tu je asas yang diminta oleh tu. Dan untuk bukti tadi tunjukkan, bukan suruh supaya Firaun jadi Muslim sangat. Yang penting lepaskan Bani Israel. Sebab tu kata para anbiya tidak didakwahkan kecuali, tidak mendakwah atau berdakwah kecuali bangsa dia saja. Dia takkan overlap. Nabi ini berdakwah pada bangsa lain, tak ada. Kecuali Allah utuskan. Macam tu Nabi Yunus AS, lepas diselamatkan dia, Allah suruh dia pergi ke satu kaum yang lain. Itu mungkin berlaku. Tapi yang lain tidak ada. Bahkan sebuah Nabi bila datang kemusnahan kepada bangsa dia, tak ada siapa boleh menyelamatkan. Hanya Nabi Yunus saja kaum dia dapat keselamatan. Lepas dah tu nampak tanda dah, kaum dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat kaum mereka, kaum baginda. Yang lain dah ketika naik nampak tanda tadi bertaubat, tak guna, Allah Ta'ala hancurkan juga. Ketika tu takut pun takut macam mana, takkan jadi apa. Itu berbeza. Jadi Nabi Yunus AS ada kita kata pengecualian kisah itu. Lain kisah semua para anbiya pada bangsa masing-masing sahaja, tidak kepada bangsa yang lain. Faham Jadi kat saya kata saya sebut ni pasal dalam lafaz apa Ibn Kathir sebut tu, dia kata Yunaniin. Yunani bangsa Greek. Maksudnya memang kita kata orang Greek sebenarnya, kenapa mereka cepat masuk Kristian? Diorang tak ada masalah terima Isa sebagai Tuhan. Diorang banyak Tuhan. Dewa Zeus diorang ada, Neptune, Mars kan, Venus, dia ada Tuhan banyak. Tambah satu tengah-tengah tu Isa, tak ada hal. Dia boleh tambah. Tapi nak kata Tuhan tu tak ada, hanya Allah Ta'ala Tuhan, tak boleh. So pemasukan Isa sebagai salah satu di antara Tuhan-Tuhan dia, orang Rom dulu tak ada masalah untuk terima Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kalau untuk terima apa? Nak terima bahawa Isa ni utusan Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa menjaga segala-galanya dan tidak ada dua dan tiga, diorang tak masalah, diorang masalah sikit kat situ. Satu bagi dia orang mana Tuhan berjalan di muka bumi sebagai manusia, itu biasa. Kan diorang ada apa, Hercules. Hercules kan dikata anak Zeus, turun ke bumi. Zeus pula beranak-anak dengan manusia. La ilaha illa syarikalah. Tak ada jelek, diorang tak ada masalah. So untuk terima Isa sebagai Tuhan, nothing. Sebab kenapa acceptance yang berlaku pada bangsa Rom bangsa kerajaan Rom dahulu masuk Kristian tidak menjadi pelik di sisi para ulama. That's why the Jews dia tak kisah, dia Kristian tu, dia anggap Kristian tu lain, dia tak ada masalah. So siapa nak ambil lah. Bagi ni siapa nak ambil. Dia tak ada rasa pun nak ambil Isa sebab apa ni? Walaupun pasal tadilah kes permusuhan kekeluargaan tadi. Pasal Isa AS bukan anak daripada keluarga nombor satu. Itu masalah dia. Memang atuk dia Imran, atuk Isa AS kan, Maryam binti Imran kan. Imran itu adalah orang yang terhormat di sisi mereka, dihormati, disegani sebagainya. Bila Maryam lahir, diorang berebut nak jaga Maryam. Maryam lahir berebut, tapi dapat jaga Zakaria dapat jaga. Nak siap baling kan, nak baling pena. Tahu lumba kuda air tu kan, yang letak dia baling pen, tengok siapa depan, jatuh ke air, siapa jalan dulu. So siapa yang menang, dia dapat jaga Maryam. So Maryam dijaga oleh Zakaria. Dia berebut nak jaga. Bila Isa lahir pun diorang masih ni lagi. Tapi bila Isa kata aku utusan Tuhan, dan mula bertentangan dengan apa yang mereka pegang, atau mereka dah telah ubah, adjust daripada agama tadi, start lah. Diorang tak nak terima pasal kedudukan mereka sebagai, bila Nabi Isa sebagai utusan Tuhan, diorang hanya setakat rabai, priest. Nabi lagi tinggi, dia tak boleh pakai. Kat situ yang mula diorang buat konspirasi, cakap itu. Dan akhirnya pengadilan kepada Isa AS untuk dibunuh tadi dibawa oleh mereka. Diorang tak laksanakan sendiri. Pasal ketika itu kerajaan yang berkuasa adalah Rom. Itu yang kenapa Nabi Isa dia ulang-alik bawa ke mahkamah sini, hantar sini. Pasal diorang punya kerja. Bani Israel sendiri. Saya ingat dalam kalau ikut filem lah, yang paling orang Yahudi marah, filem Mel Gibson buat Passion of Christ kan. Dalam kisah tu, siapa nak tengok Jew jahat, tengok tu. Nampak Jew memang jahat, orang Yahudi tu jahat. Diorang lah usahakan supaya Isa dibunuh. Kalau dalam version satu lagi, Son of God, yang orang Kristian buat pula, yang ni lah, yang tak ni, dia tunjukkan pula bukan macam tu cara dia. Dia nampak macam tak jahat pun Jew tadi. Tapi kalau yang dalam kisah yang tu memang Mel Gibson zahirkan, nyatakan Yahudi ni jahat. Pengkhianat para anbiya. Para nabi tu dikhianati oleh bangsa dia sendiri. Itu paling bahaya dia. Jadi dalam konsep dia memang kita kata tu. Cuma memang kita tahu bahawa tidak berdakwah Nabi Isa kecuali pada bangsa dia sendiri saja sebenarnya. Yang tu kena pegang. Bila datang macam idea tadi, macam kita kata, kita tak ada kata Ibn Kathir ni apa saja menukilkan benda tak betul.
Tapi kita nak kata ini yang sampai kepada dia daripada kisah berkenaan. Kerana zaman para ulama mengarang dahulu, memang panggil Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel tadi masuk ke dalam dunia Islam, yang menjadikan detail. Pasal kita kata contoh macam Nabi Yaqub punya kisah hidup. Dalam Quran mungkin pendek je. Tapi dalam Israiliyat, kisah-kisah nukilan mereka ada panjang lagi. Sebahagian kisah tadi macam bagus dimasukkan sekali. Lebih lagi bila datang hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau sepotong ayat. Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Dan ceritakanlah an, daripada, atau maksud mengenai Bani Israel, anak-anak Yaqub, Bani Israel, wala haraj, dan tak ada salah. Lafaz hadis ni Ibn Hajar Asqalani kata ada empat pengertian. Empat pengertian. Mana ceritakanlah daripada Bani Israel, an tu. An Bani Israel wala haraj. Dia sebenarnya an tu dua meaning. Satu meaning an maksud dia daripada, from. Tell the story from them, mana ambil. Tapi boleh tak tell the story an maksud dia about them, mana tentang mereka. Jadi Nabi SAW menyatakan dan ceritakanlah daripada Bani Israel wala haraj, yang tak ada salah. Sebenarnya ada guide lain Nabi beri garis panduan. Nabi kata, bila Bani Israel cerita kepada kamu, idza hadatsakum Bani Israel bi syai'in, bila Bani Israel cerita kepada kamu satu perkara, fala tusaddiquhu wala tukadzibuh. Yang kamu percaya jangan kamu nafikan. Memang kamu percaya dia adalah pembohongan, memang kamu nafikan dia adalah kebenaran. So Nabi berikan guide lain-lain. Sebenarnya selain daripada hadis yang kata ceritakanlah daripada Bani Israel tak ada salah, ada guide lain-lain yang kata, Nabi kata kalau Bani Israel cerita apa-apa, jangan percaya, jangan nafi. Mana kita macam tu je. Even macam wujud dia macam tak ada. The story is there or not, macam tak ada beza. Pasal kalau kita percaya tak boleh, kita nafi pun tak boleh. So nak jadikan sandaran pun tak boleh lah sebenarnya. Betul, ada prinsip kata okey yang Israeliat ni kalau dia bertepatan dengan Al-Quran kita ambil. Bukan ambil, kita jadikan sokongan cerita tambahan je. Tapi masalahnya untuk macam kisah, contoh macam Nabi Yusuf alaihissalam berkahwin dengan Zulaikha. Tak ada nama pun, tak diceritakan pun. Maka tak ada clarification. Maka sebenarnya kisah tadi kalau ditambah pun tak ada tambah iman kita. Macam anjing Ashabul Kahfi, spesies apa? Kan warna apa? Jantan ke betina? Mereka tak benci pun. Jadi yang Nabi iakan lain. Yang Nabi iakan, mereka bercerita tentang satu perkara, Nabi iakan. Yang diiakan oleh Nabi tadi kita terima sebab Nabi iakan, dan saya tak langsung clarification Nabi itu yang jadi sandaran. Bukan berkenaan masalah benda tu bertepatan ikut kita punya anggaran. Ni anggaran kita dengan apa yang Nabi clarify lain. Nabi clarify tu Nabi iakan. Contoh macam bila berpuasa hari Ashura kan, Nabi iakan. Pasal Nabi kata kami lebih layak banding dengan apa? Kamu. Nabi kata kepada para sahabat puasa. Ini sebelum dia puasa Ramadan, ada orang dah makan, Nabi suruh puasakan terus, puasa terus. Ada orang dah makan pagi, Nabi suruh puasa terus. Selepas perbualan itu berlaku, Nabi kata suruh puasa. Jadi itu sebelum Ramadan. Bila lepas Ramadan difardukan atas kita, maka tak lagi menjadi wajib. Siapa nak puasa, saya nak buka hari Ashura. Tak menjadi syarat. Cuma yang kita nak fahamkan sekarang, clarification Nabi tentang hari ke-10 itu kan, 10 Muharram dan sebagai waktu terselamatnya Musa daripada lautan dan sebagainya kan, dilepaskan mereka pada hari berkenaan. Kita jadi sebab apa? Sebab Nabi kata because of the prophet, not because of benda berkenaan. Pasal benda ni ilmu ghaib. Hatta bila kita kata berkenaan mayat Fir'aun datang pergi mana, bagi diorang tak ada jawapan sebab diorang dah lari. Kan Exodus kan dalam buku tu, lepas lari saja diorang lintas laut, tenggelam. Apa jadi pada orang Mesir, diorang tak tahu. Diorang berjalan ikut Musa. Penulis yang tulis cerita tu, dia duduk ikut Musa. Jadi dia tak tahu apa jadi pada mayat Fir'aun. Contoh, jadi ada Quran ceritakan benda tambahan yang mereka tak tahu. Bahawa mayat tersebut telah diselamatkan, macam surah Yunus nyatakan telah diselamatkan mayat berkenaan. So konsep dia yang asas bila bertepatan dengan Quran atau hadis Nabi tu, bukan ikut akal kita, ikut dalil. Kalau ada dalil menyokong, itu maksud dia. Bukan berdasar pada kata kita selama je kisah. Bimbang kita bila kita kata macam ni. Mungkin ada orang yang sibuk buka Bible untuk cari sokong apa dia punya mazhab dan pendapat. Pasal kita jangan salah faham. Sebab tu bila hadithu an Bani Israel, lafaz Bukhari Muslim lafaz Bukhari dia kata ceritakanlah daripada Bani Israel wala haraj, tak ada salah. Ibn Hajar Asqalani kata kat sini ada 4 penjelasan. Pendapat yang pertama, Ibn Hajar kata hadithu an Bani Israel, ceritakanlah daripada Bani Israel, from them.
Tell the story from them. Wala haraj, yang tak salah. Maksudnya ceritakanlah apa yang dorang apa yang dorang ceritakan, nukilkan je, tak ada hal. Nabi larang Umar kutip semua. Okey. Tapi okey, yang kedua, hadithu an bani Israil wala haraj. Ceritakanlah mengenai apa, dan kat sini bukan daripada dah, mengenai from about. Ceritakanlah mengenai bani Israil. Mengenai apa? Mengenai kebaikan mereka dapat. Kan macam-macam benda. Ikutkan iman kita iman lebih daripada orang. Tapi Allah Ta'ala apa? Belahkan lautan untuk mereka, turunkan makanan untuk mereka, kan? Ketuk batu keluar. Kita kadang ke buluh tak dapat benda berkenaan, tapi diorang dapat macam-macam. Nabi kata ceritakanlah, tapi jangan kamu rasa sempit, seolah kamu tak dapat benda yang sama mereka dapat. Kan mereka dapat, kan? Jangan rasa sempit hati. Don't be feel sad lah. Jangan haraj dengan rasa sempit dengan sebab apa yang mereka dapat kamu tak dapat. Jangan fikir macam tu. Tu maksud dia. Ceritakanlah tentang kebaikan mereka dapat, dan apa? Jangan rasa sempit hati. Ketiga, hadithu an bani Israil. Ceritakanlah mengenai bani Israil. Apa? Mengenai apa? Kejahatan mereka. Mereka bunuh para nabi, mereka tentang Musa, mereka apa, para anbiya tu, kita kata apa, mereka tolak perintah Allah Ta'ala, mereka kata Allah Ta'ala macam-macam dan sebagainya. Kata-kata mereka pada Musa AS, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah kau dengan Tuhan kau perang, kami tunggu sini. Mana kata-kata mereka ni, ceritakan balik. Wala haraj, kamu tak ada dosa, tak ada salah. Ikut kita dah, udah nak berdamai, kenapa cerita lagi? Dan Quran cerita dah, kita kata tidak ada pula. Bukan fitnah, kamu tak berdosa. Ini pendapat ketiga. Betulkan pada Abu Lahab juga. Macam itulah. Keburukannya ada, ceritakan je. Apa masalah dia? Keburukan. Kalau yang kata kumpulan yang baru ni masuk Islam, macam para padri atau pendeta yang bukan Nasrani atau Yahudi masuk Islam, tak ada pun orang rasa macam bengang, kata ya Rasulullah buanglah ayat ni. Kan ni atuk nenek aku dah ni, kami dah beriman, udahlah. Itu bukan kerja kita. Quran itu bukan datang dengan idea kita. Pasal itu adalah batasan kita, batasan. Pasal yang paling besar boleh dipelajari daripada kisah Bani Israel ni sebenarnya, bila blessing banyak sangat, jangan sangka Allah Ta'ala sayang. Itu sebenarnya kisah dia. Pasal bahkan kadang terlampau banyak blessing, goodness in your life, kadang-kadang ada orang tu rasa Tuhan sayang dia sangat, dia buat jahat pun tak apa. Itu bahaya paling besar sebenarnya. Berbeza dengan orang yang kena kepayahan, kesusahan dekat dunia ni tadi, disempitkan hidup dia, tapi dia sentiasa takut Allah Ta'ala. Lebih baik daripada dia dapat kebaikan, tapi Allah jadi seorang yang paling degil, perintah Allah tak nak ikut. Sebab dia Allah Ta'ala sayang semua benda yang ada pada dia. So itu pengajaran besar yang patut dipelajari daripada kisah tadi. Pasal kita kadang bila kita minta Allah Ta'ala macam-macam, Allah Ta'ala bagi, kita rasa Allah Ta'ala sayang kita, dan lepas tu kita rasa diri kita tinggi dari orang. Itu yang berlaku pada Bani Israel. Kisah itu yang dia ajarkan sebenarnya, yang kita kata takkan boleh dipadam dari sejarah. Itulah kisah yang berlaku. Lintas laut, kan, lintas lautan bersama Musa AS sampai tepi seberang laut, nampak orang sembah berhala. Dia kata pada Musa ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, buatlah untuk kami Tuhan macam diorang Tuhan-Tuhan banyak. Baru lepas selamat, baru lintas ni, kan. Lepas tu Musa AS berjalan dengan diorang tengah padang pasir sebagainya. Bila dahaga, ketuk batu keluar mata air, bila nak makanan turun langit, dia kata apa? Kami tak sangat tahan nak makan satu jenis makanan je, kan. Turun keluarkanlah sayur-sayuran, timun-timun, bawang-bawang, bawang putih, kacang-kacang. Minta pada Musa tengah-tengah padang pasir. Okey, tak apa lagi. Musa tinggalkan mereka 30 hari, Musa janji. Musa lewat 10 hari je. Musa balik-balik tengok sebab tu anak lembu. Faham tak idea dia? Kalau kita lah, kadang-kadang manusia ni kan, kadang-kadang kena stroke, sedar balik, taubat dah, tak pergi dah buat jahat dah. Lepas tu ini berkali-kali Tuhan berikan blessing upon blessing. Nabi tu duduk macam siapa? Oh, aku anak saudara Nabi. Engkau? Aku anak Nabi. Engkau? Macam tu sekali boleh keluar mulut mereka. Tapi bila dalam panduan dan arahan Allah Ta'ala tadi, dengan mudah mereka tolak. Ini bahaya dia sebenarnya. Jadi secara asas kan kita kata apa kisah, ceritakan keburukan mereka, perangai tak senonoh mereka, wala haraj, dan kamu tak salah. Itu pendapat ketiga. Pendapat ketiga yang keempat kata hadithu an bani Israel, ceritakanlah mengenai anak-anak Yakub. Wala haraj, tak salah. Ini pendapat paling lemah yang Ibn Hajar kata. Dan tiga pendapat tadi, banyak orang kepegang nombor satu. Betul? Ceritakanlah tentang daripada Bani Israel. Dia tak ambil yang tentang kebaikan, tentang keburukan mereka. Itu kita kata yang itu dia tak ambil. Walaupun sebenarnya di akhir mutakhir ini banyak para ulama berpegang dengan apa yang nombor 3. Saya nampak banyak sangat cerita dongeng masuk, sampai last sekali umat Islam kita terlupa sebenarnya itu bukan daripada ajaran Nabi SAW.
Bukan panduan Nabi SAW. Pasal kita ada hadis yang sahih lagi yang menolak benda-benda tersebut. So, diorang sekarang macam bila bergeraknya orang Kristian di dunia sekarang ni, mengajak orang masuk Kristian. Diorang tak ada idea untuk ajak orang masuk Kristian. Sebab dalam kata-kata Isa tak ajar benda tu. Dia ikut panduan siapa? Pasal memang dia kata perbuatan mereka ni mengajak orang bukan Islam masuk agama Kristian, orang bukan Kristian masuk Kristian, adalah berpandu kepada kata-kata Paul, pengasas Trinity, yang mengatakan pergilah kamu semua kepada sekian, berdakwahlah di atas sekian. Pasal dia ni kononnya lepas Isa diangkat, dia mimpi Isa datang pada dia, Isa bagi ilham pada dia, dan lepas tu orang semua ikut dia. Dia kata Isa datang padaku, Isa datang tadi, Isa kata. So dia lah yang lepas tu, kan Bible tu ada 73 kan, 73 buah buku lah kalau ikut yang Katolik. Protestan ada 63, 66. Protestan ada 66. Dalam buku yang banyak dia kan, penulis yang paling banyak adalah Paul. Paul punya buku paling banyak kan, dari lain semua bukan Paul. Menunjukkan apa yang kita fahamkan sekarang. Maksudnya kisah Bible tadi, orang yang Kristian sekarang ni ikut siapa tak boleh. Kalau kita kata tak apa, kita terima, dan banyak benda masuk berkemukan tadi. Bahkan dakwah mereka kepada bukan Islam, bukan Kristian tadi, sebenarnya bukan berasas pada ajaran Isa AS. Bila kita macam sebut macam ni kan, dia kata Isa hantar. Ni yang kita kena define balik. Pendapat ini perlu dikaji semula. Wa hakadha kana Rasulullah SAW yaqulu fi ayyamil hajj. Dan demikianlah dahulu Rasulullah SAW berkata pada hari-hari haji. Ni kerana orang-orang Arab dahulu, walaupun mereka ni musyrik, menyembah selain Allah Ta'ala, dia ada dua. Dia panggil musyrik ni sebab dia ni musyrik bukan setakat kerana kufur ingkar, kerana mereka adakan Tuhan lain bersama dengan Allah. Ini benda yang kena faham betul-betul. Tak dipanggil musyrik melainkan sebab disekutukan Allah Ta'ala dengan benda lain. Allah Ta'ala dia tahu ke tidak? Mudah aja. Bapa Nabi ni apa? Abdullah. Allah mana? Allah itu. Nama dia Allah lain dah. Kan? Bahasa Kaabah tu Baitullah. Diorang tahu dia dulu lagi. Kerana ini tinggalan Ibrahim AS. Tinggalan yang Ibrahim AS buat untuk mereka, ibadat haji itu mereka tahu. Bahkan mereka ada bulan haram. Itu bulan haram yang mereka sekat daripada merompak, membunuh, berperang, untuk menghormati bulan haram tadi. Untuk apa? Untuk supaya orang mudah pergi haji, pergi ke Mekah dan sebagainya. Hatta Nabi, ketika Nabi hidup, Nabi mula berdakwah dulu. Nabi lepas dah mula disuruh untuk berdakwah pada luar. Nabi, ini kata-kata Nabi ketika mana musim haji. Nah, kabilah-kabilah Arab, hatta orang Madinah datang, orang Yaman datang, semua datang ke Kaabah untuk tengok rumah-rumah yang dibina oleh Ibrahim AS. Tapi cuma dekat situ dia sila bawa berhala kampung dia sekali, letak situ kembar dia. So satu dekat Kaabah untuk tarik aura, satu dekat kampung dia. dia buat macam channel tau. Macam tu. Ini idea mereka. Kan bawa tawaf sekali berhala tadi, kan bawa balik kampung. Ni berhala ni bau tawaf dekat Baitullah, kata. Letak sini untuk selamatkan kita. Dia ada idea macam tu. Tapi Allah Ta'ala itu Tuhan dia tahu. So yang kita kata benda macam ni, kadang-kadang masyarakat kita ni tak nak terima berkenaan dengan tauhid, orang-orang yang di Mekah dahulu dikatakan mempunyai kepercayaan ketuhanan. Sebab apa? Sebab kalau cakap macam tu, nanti kenalah pada orang yang suka pergi jumpa wali-wali, minta pada wali dan sebagainya. Sama aja. Minta kubur wali, wahai tuan wali, kami nak sekian. Sama je dengan orang Arab jahiliah dulu minta pada berhala. Yang sebenarnya berhala tadi asalnya orang-orang baik di kalangan mereka, orang-orang soleh yang baik di kalangan mereka, yang dia ambil sebagai apa tahu, perantara mereka dengan Tuhan. Kalau kita balik pada orang Cina yang ada sekarang ni, Confucius punya fahaman, semua patung-patung tu dia kata bukan Tuhan, orang atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Itu je. So sebiji je macam perbuatan orang pergi kubur wali. Tak ada beza pun. Cuma diorang tak nak cakap macam ni sebab apa? Sebab bila kita cakap macam ni, mana boleh kita kata diorang percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan langsung sebenarnya. Itu yang salah. Jadi dia tak nak kita kenakan diorang. Diorang kata tak ada. Tauhid uluhiyah, rububiyah tu dia kata tak boleh cakap. Sebab dekat situ batasan sebenar. Percaya Tuhan, Allah Ta'ala itu Tuhan, satu benda. Mengabdikan diri, meminta, berbohong dan sebagainya kepada selain daripada dia, juga syirik. Syirik. Jadi orang-orang Arab zaman dulu memang dia percaya Allah Tuhan, dan kesan ajaran Ibrahim AS dan Ismail AS. Tapi diorang ada associate Allah Ta'ala dengan benda lain. Manah, Lata, Uzza dan sebagainya. Yang diorang setiap kabilah tadi, sampai dia katakan keliling Kaabah tu ada 360 berhala. Jadi kabilah ambil bagai, hantar letak kat situ untuk dapatkan ni. Kemudian dia bawa balik lah. Tempoh tertentu dia bawa balik. Jadi ketika musim haji, Nabi SAW juga memberi seruan yang sama. Bagaimana kata? Man rajulun yu'wini hatta uballighu risalat rabbi. Siapakah orang yang boleh menerima aku, sediakan tempat tinggal untuk aku
sehingga aku menyampaikan risalah Tuhanku. Fa inna Quraisyan, kerana sungguhnya Quraisy qad mana'uni, sungguhnya mereka telah menghalang aku an uballigha risalah Rabbi, untuk aku daripada aku menyampaikan risalah Tuhanku. Nabi tawarkan diri Nabi kepada kabilah-kabilah. Nabi kata, aku utusan Tuhan, ambillah aku, terimalah aku, pertahankan aku. Mana itu yang perbuatan Nabi SAW buat. Minta orang tolong baginda SAW, cakap dengan mulut, ni utusan Tuhan. Bukan duduk diam kan, tiba-tiba datang orang nak tolong. Tak, Nabi pergi bercakap, minta orang. Yang dihalau lah, yang diusir lah. Hatta qaidallahu azza wa jalla lahul Aus wal Khazraj min ahli Madinah, sehingga Allah Ta'ala apa? Datangkan untuk baginda, sediakan untuk baginda Aus dan Khazraj daripada penduduk Madinah. Fabaya'uhu wa wazaruhu, lalu mereka telah membai'ah baginda dan mereka telah apa? Membantu baginda. Wasyaratuhu, dan mereka bersyarat dengan baginda. Mana baginda buat syarat ke atas mereka, ayyamna'uhu, untuk mereka lindungi baginda minal aswari wal ahmar, daripada bangsa yang kulit hitam atau kulit merah. Mana semua bangsa lah, yang kulit merah ke hitam ke putih ke, dia orang akan sekat kaum tersebut daripada kacau baginda. In huwa hajara ilaihim, jika baginda berpindah kepada mereka, berhijrah, berpindah kepada negeri mereka. Falamma hajara ilaihim, maka bila baginda SAW berhijrah kepada mereka, bimam ma'ahu min ashabihi, dengan siapa yang bersama baginda daripada kalangan sahabat-sahabat baginda, wafau lahu bima ahadullah alaih, mereka telah apa? Setia. Orang-orang Ansar tadi setia, Aus dan Khazraj tadi telah setia dan menunaikan kepada baginda dengan apa yang mereka janji Allah Ta'ala ke atasnya. Mana benda mereka janji Allah Ta'ala untuk pertahankan baginda, lindungi baginda, benda tadi mereka tunaikan. Memang mereka tunaikan. Mereka tak sikit pun apa mungkir janji. Nabi sampai para sahabat diorang tolong sehabis-habisnya orang Aus dan Khazraj tadi. Walihada sammahumullahu wa rasuluhu, menamakan mereka Aus dan Khazraj tadi, Allah dan Rasulnya Al-Ansar. Dipanggil mereka ni golongan Ansar. Wa sara dhalika alaman alaihim, dan menjadi kalimah Ansar tadi sebagai lambang untuk mereka, tanda untuk mereka. Itu golongan atau keluarga orang-orang yang membantu baginda SAW. Itu dengan Ansar kan. Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari, mana yang Abu Ayyub Al-Ansari. Ansar itu adalah jadi lambang mereka, gelaran mereka, yang sampai sekarang kita kata golongan berkenaan memang kita kata dimuliakan dengan sebab gelaran itu. Pembantu Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang sungguh-sungguh mereka bantu. Dia radhiyallahu anhum wa ardahum, semua Allah Ta'ala redha terhadap mereka, Allah Ta'ala meredakan lagi ke atas mereka, berterusan mereda ke atas mereka. Ini adalah benda paling besar Allah Ta'ala beri pada mereka dari kemuliaan. So orang Ansar datang bantu Rasulullah SAW. Rasul tawarkan diri, minta semua bangsa tolak. Ada Ghatafan dan Hawazin, mereka dahulu jumpa Rasulullah SAW, kata nak boleh, tapi kami nak lepas kau tak ada, kami jadi berkuasa. Nabi kata tidak, Nabi tolak. Nabi kata Allah letak pada siapa yang dia nak, siapa yang dia kendaki. Bila dia orang tak nak, maka Nabi kata tolak. Banyak orang berikan tawaran yang ada imbal balik. Hanya Ansar saja yang datang bila berjanji. Nabi kata, ada juga ada riwayat yang datang dalam surah Nabi Ibn Ishaq Ibn Hisham, datang dengan mereka berkata, kalau kami tunaikan apa yang kau minta pada kami, kan, kami korbankan harta kami, nyawa kami, anak kami, isteri kami bantu engkau, pertahankan kau, lindungi engkau, apa kami dapat? Kan, kami tunai, apa kami dapat? Kan dia tanya kan, apa dapat kan? Tanah ke, projek ke? Tak. Nabi sebut satu kalimah je, syurga. Nabi kata dapat syurga. Diorang ketika tu dengar, mesti ni tangan kau, kami nak bayar kau. Berjanji dengan benda tak nampak. Berjanji mereka dengan benda yang tak nampak. Tapi oleh kerana orang-orang Ansar dahulu, macam kita kata, mendapat didikan, sikit influence daripada ahli kitab. Dia orang kenal, tengok Rasulullah dia orang kenal. Tak tunggu lama-lama, terus ambil Rasulullah SAW tanpa rasa sanksi pun. Ambil Rasulullah, sanggup. Macam zaman kita yang kita sebut dahulu, kalau dia kata ada penyerayah paling dikendaki oleh Amerika Syarikat, mana negara sanggup nak selamatkan dia? Mana ada? Sebab kalau dia datang aja, Amerika Syarikat sekat ekonomi dan sebagainya, kan jadi semua takut kan, UN akan sekat dan sebagainya. Jadi orang-orang Ansar dahulu dan golongan Aus dan Khazraj dahulu, ketika ambil Rasulullah SAW, diorang dah jangkaan awal diperangi oleh semua bangsa. Sebab Rasulullah dimusuhi oleh apa? Penjaga Baitullah, iaitu Quraisy musuhi, semua Arab akan ikut musuhi sama. Walaupun orang Quraisy ni kita kata duduk kat situ kan, tandus, bukannya ada kebun besar, bukan ada sikit, tapi kerana mereka jaga rumah Allah, maka kedudukan mereka di mata Arab adalah besar. Keturunan siapa? Keturunan Ismail AS, keturunan Ibrahim AS. So mereka anggap golongan ni adalah besar, dengan air kisah Zamzam ni dan sebagainya. So diorang anggap besar. Jadi kerana kata diorang bermusuh dengan siapa, semua orang Arab akan tolong musuh sama-sama. Itu kita kata dalam perang Ahzab, semua kabilah hantar wakil.
Semua kabilah Arab hantar wakil. Untuk apa? Untuk memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dunia, mana orang Ansar sanggup terima Rasulullah dalam keadaan kalau ambil Rasulullah diperangi oleh seluruh tanah Arab. Apa menyebabkan mereka yakin? Itu masalah mereka tahu tanda, tengok Rasulullah dan kenal. Mereka tak ada rasa sanksi langsung untuk buat berkenaan. Wa qauluhu, dan firman Allah lepas tu, fa amanat ta'ifatun min bani Israil, maka telah beriman satu kumpulan dari Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, dan telah kufur satu kumpulan yang lain. Ai lamma balagha Isa bin Maryam alaihi salam risalat rabbih balagha, lamma balagha, apabila menyampaikan Isa bin Maryam, Isa anak Maryam alaihi salam, kat atasnya kesejahteraan, risalat rabbih, perutusan Tuhannya, ila qaumi, kepada kaum dia, wa wazarahu man wazarahu minal hawariyin, dan membantu baginda sesiapa yang bantu baginda di kalangan hawariyin. Lepas berjalan, ihtadat ta'ifatun min bani Israel, telah dapat hidayah satu kumpulan daripada Bani Israel, bima ja'ahum bihi, dengan apa yang baginda bawakan mereka dengannya. Wa dhallat ta'ifatun, dan telah sesat satu kumpulan, fa kharaj amma ja'ahum bihi, maka mereka keluar daripada apa yang baginda bawa mereka kepadanya. Mana benda mereka baginda bawa tadi, dia orang tak ikut, maka terkeluarlah mereka. Wa jahadu nubuwatahu, dan mereka menentang kenabian baginda. Wa ramahu wa ummahu, mereka lemparkan kepada baginda dan juga ibu baginda itu Maryam, bil anzaimi, dengan perkara-perkara yang besar. Tuduh berzina lah, tuduh sekian lah, penipu, macam-macam benda. Sedangkan kisah ketika Maryam bawa anak dia bercakap, semua lihat. Tapi dengan pasal cepatnya dia orang nak patah balik, kan bila Maryam kan, Isa bin Maryam, Nabi kata antara anak-anak yang bercakap ketika buayan, kisah dia. Mana ada tiga, ada sebut ada tiga kisah. Tiga kisah Nabi kata anak bercakap ketika buayan, ketika dalam keadaan pangkuan ibu. Sahih Muslim ada sebut yang antaranya lah Isa alaihissalam. Maksud dia, kalau kita dah semua sekali tengok, atuk kita tengok, nenek kita tengok, pak saudara kita tengok, sampai pada generasi berikutnya kita kata, kalau Isa kata alaihissalam mula berdakwah katalah 40 tahun, tempoh berkenaan dekat sangat untuk orang lupa. Dialah budak yang dibawa oleh ibu dia, bercakap dari ketika dalam pangkuan ibu dia, inni Rasulullah ilaikum, aku utusan Tuhan kepada kamu. Kan? Takkanlah kata-kata Nabi Maryam, inni Abdullah, aku ni hamba Allah, atanil kitab, diberikan aku kitab, waja'al nabiyya, dan jadikan aku seorang nabi. Dalam buayan lagi cakap. Mak dia diam kan pada hari berkenaan. Semua orang tahu kisah berkenaan. Tapi bila dia meningkat dewasa dan mula dia sekian, bila dia punya influence tadi macam seolah mengatasi padri-padri. Mungkinlah tahu imam masjid dia lama kan. Datang ustaz balik lama-lama, ustaz ni apa tahu lah, kita lama dah jaga masjid ni. Okey. Contohlah kisah dia, jadi sekali dia marah. Dia marah dan juga dia usahakan supaya dia keluar. Sekarang ni kadang-kadang kita lah ustaz datang balik belajar kan, baru 2-3 tahun balik belajar. Pakcik-pakcik kampung tu tak suka pun ada juga. Taklah saya kata diorang macam Yahudi. Tapi cerita dia, itu yang berlaku pada Isa AS. Kerana dia ni adalah orang muda, bercakap, yang ini lama dah pegang tampuk keagamaan di kalangan bangsa berkenaan. Dan diorang banyak tanya Isa berkenaan dengan agama. Isa jawab, tanya. Macam-macam soalan tanya. Atau soalan yang paling best biasa dengar apa? Bila 7 orang lelaki, seorang perempuan mati kahwin dengan 7 adik-beradik. Dia dalam tradisi Yahudi ada tradisi dia apa? Kalau seorang wanita tu dikahwini oleh seorang lelaki, tak beranak, lelaki ni mati, adik dia mesti ambil. Adik lelaki tu kena ambil, pastikan beranak. Lepas tu mati juga ni, 7 orang. 7 orang kahwin dengan perempuan yang sama. Lepas tu dia kata dengan Isa, kalau nanti akhirat nanti dia dengan siapa? Nanti soalan tu. Imam Isa dah jawab Isa tu, dia kata lah, yang dorang mereka dia kata, Isa kata bukan lagi badan macam ni yang di sana nanti. Pasal dia tak ada dah badan kat sana, tak perlu makan, tak perlu minum dan sebagainya. Tapi kalau kita ikutkan ada hadis Nabi SAW dan juga dalam Quran Karim, dekat sana ada rezeki untuk orang yang bangun di hari kiamat nanti. Kan ada makanan dari syurga, ada minuman dari syurga. Maksud dia walaupun kita kata badan sana tak sama badan sini, tapi makan dan minum tadi tetap menjadi, bahkan berkahwin tetap menjadi di antara nikmat apa yang diletakkan dalam syurga nanti. Taklah timur masalah takkan makan dah, macam jadi macam angel, tak makan tak minum, tak kan, tidak akan binasa, ya, takkan mati dah. Mati kita sekali je kat sini, tapi kat sana nanti orang-orang dalam neraka boleh dahaga, tapi diberikan makan dan juga minum daripada benda-benda yang kotor dan juga panas dan juga apa menghancurkan isi perut mereka. Tapi rasa tadi Allah Ta'ala campakkan pada mereka, rasa kenyang pada ahli syurga, makan sebiji buah kenyang selama-lamanya. Mana ada. Tapi Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan benda berkenaan. So konsep dia macam yang kita fahamkan, soalan-soalan macam ni tuju pada Isa AS. Soalan tanya macam ni. So Isa AS jawab. Jadi kadang-kadang benda ni macam threat kepada apa golongan pembesar mereka, rasa macam tak ni, dan diorang buat fitnah kata Isa. Kata Isa telah mengaku Tuhan,
Tapi bila jumpa dengan kerajaan Rom, dia kata Isa mengaku dia raja, king, raja kepada ni. Pasal ketika tu Rom ada raja. So kalau Isa raja juga, siapa raja? Dia orang macam tu. Jadi dia orang sengaja bawa benda tu kepada kaum, kepada orang Rom untuk hukum Isa alaihissalam. Ini kisah yang cukup-cukup ni. Dinukilkan sampai sekarang dalam Bible. Baca balik kisah tersebut, semua akan geleng kepala. Yahudi buat apa dengan Isa alaihissalam? Apa dia buat pada Nabi Isa alaihissalam? Jadi dia kata apa? Wahum, dan mereka ni al-Yahud, golongan Yahudi, alaihim la'inullah, ke atas mereka laknat Allah, al-mutatabi'ati, yang silih berganti, ila yaumil qiyamah, kena hari kiamat. Dan ini bagi mereka yang berfahaman macam tu. Kalau mereka bertaubat, tinggalkan, Nabi tak pernah kata pada Abdullah bin Salam, kau ni Yahudi, tak ada dah. Bahkan dia tak ada terasa pula dalam hati dia, Nabi ni asyik cakap pasal Yahudinya, aku Yahudi juga. Tak, engkau dari Islam kan, hilang dah. Sebab Yahud ini bukan setakat bangsa, dia adalah agama. Dia adalah agama. Kalau ikutkan pada Bani Israel, sebab bila Allah Ta'ala dan Quran Karim nak pujuk golongan ahli kitab ni, dia akan panggil dengan Ya Bani Israel, Ya Bani Israel. Kita Allah Ta'ala pujuk, Ya Ahli Kitab. Tapi bila Allah Ta'ala herdik mereka atau nak zahirkan keburukan perangai mereka, Allah Ta'ala kata apa? Wa qalatil Yahud, wa qalatil Nasara, qalatil Yahud, walan tardu ankal Yahud. Allah Ta'ala kata Bani Israel. So Bani Israel tu anak-anak Yakub, keturunan dia. Yahud ini adalah apa? Agama dan kepercayaan dia, ideologi, kefahaman mereka. Okey. Wa qalat fihim, itu yang satu kumpulan lah yang lemparkan Isa dengan benda buruk. Wa qalat fihim ta'ifatun mimman ittaba'ahu, dan telah melampau pada Isa alaihissalam sekumpulan dari kalangan mereka yang mengikuti Isa alaihissalam. Hatta rafa'u fawqa ma a'tahu Allahu minan nubuwati, sehingga mereka mengangkat baginda atas daripada apa yang Allah Ta'ala letakkan pada baginda daripada kenabian. Mana kenabian Allah Ta'ala letakkan baginda pada Nabi, dia letak atas daripada Nabi. Waftaraku firaqan syi'a, dan mereka berpecah dengan kumpulan-kumpulan yang bersirak-sirak. Famin qailin minhum, maka ada di kalangan yang berkata di kalangan mereka ini, innahu ibnullah, dia anak Tuhan. Ada kata dia anak Tuhan. Wa qailun, dan ada yang berkata innahu salisu salasatin, dia 3 dari 3. Itu al-ab, kan, bapa, kan dia ada anak, bapa, dia Isa 3 dari 3, 3 dari 1, 1 dari 3. Itu apa? Al-ab wal ibn wa ruhul qudus, bapa, anak dan juga Holy Ghost, Ruhul Qudus. So diorang letakkan tu. Wa min qailin innahu Allah, ada juga yang berkata dengan mereka ni dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Allah. Ini macam yang ini kata macam ni, kata ni. Dan wa kullu hadhil aqwal, dan semua pendapat-pendapat ini mufassalah, diperincikan min firaqin nasara fi surati an-nisa, surah An-Nisa ayat 171. Ayat 171 disebut oleh Allah Ta'ala tentang masalah kata-kata mereka ni melampau pada Isa alaihissalam. Ada kata dia Rohul Kudus lah, ada kata dia malaikat dan sebagainya, semua sekali datang. Kita kata, Allah Ta'ala kata dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Macam juga Rasulullah SAW sini pun nakkan kita kata macam tu pada baginda, hamba Allah dan juga Rasulnya. Jangan angkat Nabi mengatasi kedudukan kenabian, kan? Tapi dia kata tapi tanpa Muhammad ada masalah dah, kan? Sedangkan kita kata Allah Ta'ala letak Nabi Muhammad dan kemuliaan dia. Tapi Allah Ta'ala tak perlukan kepada Muhammad untuk alam ini. Alam ini kalau Nabi Muhammad tak ada pun, ada ke tak ada ke, itu Allah Ta'ala tetap berkuasa. Sebab bila Nabi SAW mati saja, kan, apa berlaku pada para sahabat? Kan para sahabat macam ada percaya, ada tak percaya. Yang lepas tu Umar pegang pedang nak pancung kepala siapa kata Rasulullah dah mati. Betul. Jadi bila ketika itulah Allah Ta'ala apa jadikan atur dah para sahabat ni dengan kefahaman mereka yang tinggi. Abu Bakar datang, dia sekat Umar, suruh duduk. Umar tak duduk, dia pun lepas tu sebut. Dia kata apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang sembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Whoever worship Muhammad, Muhammad mati dah. Nak fahamkan pasal ada orang kau cuba ni dah tak. Siapa sembah Muhammad, Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah, barang siapa sembah Allah Ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, Allah Ta'ala Maha hidup, tak akan mati-mati. Dan kemudian dia baca Al-Quran, wa Muhammadun illa rasulun afa immata afain, supaya bagi tahu ayat mana, kan tak bagi tahu ayat mana, kan tak buka dah. Al-Imran 144. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad itu kecuali seorang utusan dan telah berlalu sebelum dia utusan-utusan yang ramai. Allah kata afa immata,
au qutilan qalabtum ala aqabikum. Adakah kalau sekiranya dia mati ataupun dia dibunuh, kamu akan berpaling daripada kedudukan kamu? Allah Ta'ala ini macam herdik. Allah Ta'ala question. Maksudnya Nabi Muhammad boleh mati, boleh dibunuh pun. Kalau mati nak dibunuh, Allah Ta'ala aturkan, memang akan jadi aturan berkenaan. Itu bukan kerja kita untuk menyekat benda sebut. Itu pasal Allah Ta'ala tidak menghilangkan kemuliaan baginda dengan mati dibunuh. Sebab para anbiya ramai juga mati dibunuh. Yahya, kan Yahya yang anak Nabi Zakaria alaihissalam dibunuh. Kan bahkan bila Allah Ta'ala herdik bagi Israel yang mengatakan mereka ni bunuh para anbiya. Benda tu tunjukkan bahawa para anbiya tadi boleh dibunuh, mati, boleh mati. Bukan seorang. Ramai. Ini kita kena pegang betul-betul. Sebab perbuatan kita meletakkan para nabi mengatasi kedudukan kenabian sampai level ketuhanan tu masalah sikit. Itu yang kadang-kadang lafaz-lafaz seperti anta nurun fawqa nuri, kau cahaya atas cahaya dan sebagainya, pujian kepada nabi yang melampau sampai peringkat macam hampir sama dengan Tuhan. Yang kadang-kadang saya tengok macam ada orang tu dia kata Allah Ta'ala puji nabi, dia kata orang-orang yang baik engkau di bawah pokok tu, Allah Ta'ala, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi tangan sebenarnya siapa? Tangan nabi tu. Tangan Allah di tangan mereka. Apa kita nak faham kat situ, dia kata. Dan tiada kau memanah bila kau memanah, tapi Allah Ta'ala yang memanah. Tapi panah siapa sebenarnya? Nabi kan, dia kata. Tengok itu nabi Allah Ta'ala angkat. Bukan macam tu belajar dia. Kan? Bukan macam tu cara dia. Pasal dia orang ni suka pergi kubur kan, jadi nak buat macam tu juga. Jadi sentiasa terikat dengan macam ni. Masalah yang kita kata kritikal zaman kita sekarang ni. Yang akhir-akhir mutakhir ni yang sibuk masalah madat Rasulullah kan, apa salah lafaz Nabi. Kalau macam tu dia kata kalau Nabi dapat Allah Ta'ala, saya kata tak payah jauh. Malaikat sebelah aja dia. Malaikat yang salin amal kita pagi turun, petang naik. Yang salin waktu malam, petang turun, pagi besok naik balik. Tak payah pergi jauh, tulis sebelah kiri kanan. Bang. Sampaikan saya punya hajat. Kan dia kata kerana mulia kan, saya cakap tu kan. Mulianya mereka ni maka patut digunakan sebagai perantara. Ni kiri kanan tak mati pun. Tiap-tiap hari ada ganti-ganti. Sebab tarekat dia instill the idea that the earth is made for Nabi, for Nabi semua. Itu masalah dia, pasal dia ada idea Nur Muhammad tu. Benda tu sebenarnya idea Greek. Bukan idea Islam, idea Parsi. Kan yang Nur Muhammad tu idea Parsi. Tak ada hadis Nabi SAW. Tu Allah Ta'ala kata dalam surah Fatir. Surah Fatir Allah Ta'ala kata apa? Ya ayuhan nas, ayat 15-16. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua fakir kepada Allah Ta'ala, perlu kepada Allah Ta'ala, harap kepada Allah Ta'ala. Wallah, tapi Allah Ta'ala huwal ghaniyul hamid, dia maha kaya, maha terpuji. Dia maha kaya, maha terpuji. Maksud dia ni ya. In yasha, kalau dia nak, yudhibukum, dia binasakan kamu, menghilangkan bangsa manusia ni. Macam tu je. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan dia boleh buat makhluk baru. Macam mana dulu jin duduk tak buat kerja, Allah Ta'ala alihkan tak kita. Kalaulah bukan kita ni, para ulama nyatakan bukan kita ni makhluk yang akan berlaku padanya kiamat, Allah Ta'ala alihkan kita, datangkan makhluk baru. Ni Allah Ta'ala sebut clarification daripada dia sendiri. Bukan saya cakap, Allah Ta'ala cakap. In yasha, kalau dia nak, yudhibukum, dia hilangkan kamu, wa ya'ti bi khalqin jadid, datangkan makhluk baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi aziz, tiadalah itu di sisi Allah Ta'ala benda yang sukar. Allah Ta'ala tak restricted dengan apa-apa. Dia nak buat apa dia buat, dia binasa apa dia binasa. Tak ada siapa ada hak untuk kata tidak. Hatta Nabi sendiri pun tak boleh cakap apa. So kenapa Nabi limited? Kan nak limit, Allah Ta'ala limitkan. Hatta macam syafaat, kalau Allah Ta'ala tak redha, tak boleh diberikan. Kan kita baca dalam kursi tapi sentiasa tak faham, masalah dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang boleh untuk beri syafaat di sisinya kecuali dengan izin dia? Siapa-siapa yang Allah tak izinkan tak boleh. Kalau tak izinkan baru berjalan, tak izinkan tak berjalan lah. Hatta Nabi SAW ketika nak lepaskan orang pada mahsyar nanti nak bergerak, kena tunggu Allah Ta'ala kata ya dulu. Tak ada Nabi kata macam okay, kau pergi depan dulu. Okay, depan. Nanti kan jalan, tak apa, sebut nama aku je. Mana ada? Kan, sebut nama aku 3 kali. Gitu kan. Tak ada Nabi kata macam tu. Nabi kata apa? Aku akan pergi ke bawah arash, akan sujud kepada Allah Ta'ala, dan aku sebut dengan puji-pujian yang sekarang aku tak tahu macam mana. Sehinggalah nanti akan dia kata kepada aku, hai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kau. Sal tu'tah, mintalah diberikan. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat, kau berikan syafaat. Nabi kata aku angkat kepala aku dan aku akan sebut, ya Rabb ummati. Itu Nabi akan jawab lepas Allah Ta'ala izinkan. Bukannya dengan kehendak Nabi.
Kan, petik jari teng 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 teng. Mana ada macam tu? I think it started from the idea that masa ada pernah ikut lah yang tarikat ni. Dia kata the world is made for Nabi, only for Nabi. Kalau tak ada Nabi tak aku ceritakan apa, tak ada, bukan kerana kau ceritakan alam macam tu. Mana boleh? Allah Ta'ala tak terikat. Kalau nanti Allah Ta'ala tak terikat, Allah Ta'ala terikat dengan siapa? Ke soalan tu je tanya. I think after that, then baru orang start kata okay, everything is, you know, as if macam this seantara. Oh, tak boleh. Tak boleh. Dia kata macam Nabi tu makhluk Paling agung tapi tak sampai peringkat macam tu sekali. Tak sampai peringkat setara dengan Allah Ta'ala. dulu pernah pandai dulu Ustaz. Kalau itu luka, kalau agung kena baling dengan batu pun luka apa, agung mananya? Time ketika dakwah ni, yang betul balik. Agung, ketika dakwah, ambillah aku, ambillah aku. Lepas tu bapak saudara duduk belakang. Ini gila, dia ni gila, dia ni gila. Seriously? Makhluk tetap makhluk. Makhluk tetap makhluk, khalik tetap khalik. Mana boleh angkat tinggi sampai setara makhluk? Setara khalik, makhluk jadi sama dengan khalik. Tak boleh. Dekat sini yang Allah Ta'ala ni, tu sebab kita kata pengesaan Allah Ta'ala pada tauhid ni, di sini duduk dia. Kerana kata orang tak boleh nak berharap Allah Ta'ala sepenuhnya dan tak faham macam ni, gagal. Sebab para anbiya datang dengan apa? Ani'budullah, ani'budullah. Tu Nabi tak kata ud'uni, Nabi kata ud'ullah. Minta pada Allah. Nabi ajar macam tu. Keagungan Nabi SAW pada kedudukan baginda di apa maksudnya, bila Nabi tunjukkan ikut. Tapi orang cakap macam tu, Nabi ajar tak ikut. Tu pelik tu. Kita over sikit. Kan dia minta 3, kita bagi 5. Dan solat semayang 5 rakaat. 4 rakaat kan, 4 rakaat, 3 rakaat tak cukup. Yang 4 jadi 8. Nak tunjukkan kita apa? Kita muliakan Nabi. Kan? Lagi banyak, lagi dia suruh kita 4, kita bagi dia 5. Bagi dia minta 3, kita bagi 5 terus. Itu kan mulia. Itu nama dia tak patuh. Pasal Nabi SAW ni diutuskan untuk ditaati, bukan untuk dibesarkan. Allah Ta'ala dibesarkan, Nabi apa? Dipatuhi. Itu Allah sebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 64. Allah Ta'ala nyatakan tentang perkara ni. Surah An-Nisa ayat 64. Mana entah An-Nisa. Sekejap. Dalam ayat ni Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillah minasyaitanirrajim, 64. Allah Ta'ala nyatakan, wa ma arsalna mir rasulin, dan tidak kami utuskan sebarang rasul illa liyuta'a biiznillah, jadi untuk ditaati. Rasul itu diutuskan untuk ditaati, Allah untuk disembah, Allah untuk diminta tempat permintaan dan pergantungan kita, bukan Nabi. Bila orang kata, tak apa salahnya pada Nabi. Salah lah pasal Nabi tak ajar. Yelah, Nabi tak ajar tu dia beradab sebenarnya, kan? Kita langgar adab Nabi. Itu sebab Nabi arahkan kita, Nabi kata apa? La tatruni, yang kamu agungkan kamu agungkan aku. Kamu tatrun Nasara Al-Masih Maryam. Macam mana mengagungkan orang-orang Nasrani Isa bin Maryam. Walakin, tapi qulu, kamu sebutlah Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan utusannya. Aku ni hamba Allah dan juga utusan Allah. Allah Ta'ala puji baginda dengan itu. Kan bila kata subhanalladzi asra bi abdihi, dan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi. So dia sentiasa letak Nabi dengan taraf hamba. Datang kita, yalah hamba atas sikit. Apa hal pula? Kan kalau anda kata ketika Nabi hidup kita pergi minta Nabi doakan, ya, doa Nabi takkan sama dengan doa orang lain. Tapi namun kita kata kita letakkan Nabi tempat pergantungan. Para sahabat tak faham macam tu masalahnya. Abu Bakar tak faham macam tu. Ketika orang murtad, orang ramai, jom kita pergi tawasul dekat Nabi. Tak ada pun perang. Dia tak ada tunggu dalam masjid ke, yang kepala dulu gendang-gendang, nanti kita akan selamat dan menang. Mana ada? Omar kan ketika dia meluaskan empayar Islam sebagainya, ada sebut bagaimana tersebut, kan? Bahkan kisah bohong yang diadakan, kononnya kata dia datang pada dia seorang yang kata pergi kubur Nabi, mimpi dan sebagainya. Orang tak tahu siapa. Dalam Islam mana ada kita kaedah tak kenal pun tak apa, asal jadi cerita the best. Mana boleh macam tu? Kan orang mimpi tak tahu siapa. Benda-benda macam ni kita kata idea yang salah. Pada zaman Uthman bin Affan, punya banyak orang kan, dia ni adalah menantu Rasulullah SAW. Macam mana Ali menantu Rasulullah, dia menantu Rasulullah juga. Cuma isteri dia mati dua-dua, sekali mati awal. Tu je. Sampai Nabi kata kalau ada nombor 3, kami bagi kamu nombor 3. Nabi kata pada dia, kalau mati anak dia.
Ini juga yang kisah ada orang kata apa, Uthman tak pergi perang apa ikut perang kan, dalam perang Badar sebab Nabi suruh dia jaga anak baginda Ruqayyah ketika tu sakit. Arahan baginda menyebabkan dia tak keluar, tapi dia yang mengeluarkan duit yang banyak untuk tentera Islam. Jadi kita nak fahamkan sekarang apa para sahabat tadi silih berganti kita letakkan. Tak ada seorang pun faham macam mana orang ni faham. Apa mereka buat ni para sahabat tak tunjukkan. Jadi mereka dapat mana? Idea mana? Pasal kalau kita kata kita faham agama, para sahabat lebih faham agama berbanding kita. Kenapa mereka tak faham benda yang kita faham sekarang? Yang guling-guling dan sebagainya, agungkan Nabi macam tu sekali. Lepas tu orang kata, tapi Imam Ahmad pun ada syair. Syair tu, dia baca syair tu, tapi tiap-tiap hari kerja dia apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukannya kan tolak al-badru alaina tiap hari. Kan benda tu sekala berlaku daripada para sahabat muji Rasulullah dengan syair bagi mereka. Memang ada jadi, tapi bukan benda tu jadi tiap-tiap hari. Kan tolak al-badru alaina kita kedang depan bilik Nabi. Nabi bangun datang ni tolak, mana ada macam tu? No such thing macam tu. Kalau andai kata jadi, kalau sahih lah dia datang ketika hari tersebut, walaupun lagu Tolak al-badru alaina tu ikut apa yang sahih datang, apa nasyid mereka menyambut baginda tu adalah ketika mana baginda balik dari perang Hunain. Balik perang, diorang sambut baginda dengan macam tu. Itu kalau sahih. Tapi lafaz saya tak tahu lafaz apa. Kalau dia kata lafaz sahih macam tu je. Tapi bukan setiap hari jumpa Rasulullah dia kita nyanyi sikit. Contoh nyanyi depan Nabi. Nabi kan suka orang menyanyi depan dia. Faham tak? So itu idea yang tak faham kan. Lepas tu bila Nabi datang bangun. Nabi tak suka orang bangun ketika dia datang. So kita bangunin tak apa. Bila Nabi tak bagi pun kita muliakan Nabi. Kita tak ikut sunnah, kita hormati Nabi. Menghormati Nabi lebih baik daripada ikut sunnah. Itu masalah sikit lah. Ini kena jaga bab ni. Pasal kerana Bani Israel dahulu tersilap dekat situ lah. Pasal dia orang yang pihak satu itu tolak Nabi Isa AS sampai macam tu sekali. Satu pihak lagi agungkan Isa AS sampai jadi setara dengan Tuhan. Setara dengan maksudnya. Setara dengan Tuhan. Okey. Dan bukan sekat setara tak, Tuhan dah lah sekali. Indian Tuhan. Dia tu jadi kes Nur Muhammad tu. Muhammad tu dia pun Nur Allah. Nur Muhammad Nur Allah. Nur samalah dia lah. Tu yang kun fayakun tu. Yang cerita yang lawak tu cerita tu kan cerita sekian. Ada hari Nabi lapar, ada lapar. Bukan setiap hari macam tu. Petik hari jadi, petik jadi. Ada hari Nabi lapar, ada hari Nabi demam, Nabi sakit, Nabi sakiti, bahkan sekian sebagainya, orang kacau dia solat. Ada masa Allah Ta'ala biarkan sampai kena. Datang anak dia bersihkan. Bukan maksud dia kata bila mulia dia takkan tersentuh langsung. Jadi kan dalam kita punya istilah, kalau jadi wali tu, sikit pun tak boleh dah mudarat. Tak boleh dah. Kan? Kalau kan jatuh motor luka tu, tak betul lagi tu ilmu dia. kalau jatuh tak cedera tu, itu betul. Saya lawak juga ada orang tu, jadi saya minta duduk kaki kan. Oh jatuh kan, luka juga kan. Luka lah, kalau tak luka kan sujud kat kaki pula. Dia kata kan, balik, jatuh motor, tak ada benda. Allah Akbar. Jangan buat pasal, orang Melayu kita ni gila. Kan? Nampak kan, datang orang terpelik-pelik. Kan, dia macam cerita ada seorang guru silat tu. Langgar di kereta api langgar, dia kaki dia tempang aja. Tak putus pun kaki dia. Tengok cicak. Itu cerita orang. Memanglah ngarut-ngarut je. Manusia sakit, biasalah. Kan anda manusia, anda bukan Tuhan. So every time kata macam pasal dalam idea orang belajar Sufism dan juga tarikat sebagainya, dia satu peringkat tadi takkan ada dah. Takkan ada kesilapan, takkan ada kesalahan, takkan ada sekian. Mana boleh? Kan anda bukan Nabi. Kalau Nabi tu ya maksum. Dalam keadaan maksumnya Nabi tadi, Allah Ta'ala berikan kekurangan yang kita ternampak kurang. Untuk apa? Untuk kita faham kekasih Allah Ta'ala sayang, dia masih lagi manusia. Demamnya, sakitnya, kan sampai dipapah. Bukan dia tak pernah sakit langsung, jalan tegak je. Mana ada? Nabi ada hari sampai balut kepala. Sakit sangat, dibalut kepala, dipapah oleh Ali dengan seorang lagi, angkat, bawa Nabi SAW berjalan untuk berkhutbah depan orang ramai, berucap ucapan Nabi SAW pada orang ramai. Ada sakit, luka, dibaling dengan batu dan sebagainya. Tak ada pula macam kalau baca cerita wali-wali kan, bila orang terbaling batu kan, auzubillah macam ting dia tertepis. Ayat orang nak macam tu kenapa? Kepada sahabat Nabi Allah Ta'ala sayang, mati yang dibunuh berapa ramai? Mati dibunuh berapa ramai? Mus'ab bin Umair mati dibunuh dalam peperangan Uhud. Dia ni siapa? Guru agama Islam yang pertama Nabi hantar keluar daripada Mekah. Mengajak orang Madinah tu masuk Islam ramai, dia punya tangan. Berapa ramai dia Islamkan di Madinah sebelum Nabi datang, mempersiapkan Madinah tu dia. Umur 16 tahun kita Nabi hantar dia. Dia mati berperangan, kain kapan tak cukup. Hiasan anak orang kaya, kain kapan tak cukup. Tutup kepala, kaki nampak tu, kaki kepala nampak. Nabi kata tutup kepala dia. Letak kayu dekat kaki dia. Kemudian Nabi ditanam. Macam tu keadaan dia.
Kita kata kedaifan macam tu. Adakah kerana apa Allah tak sayang dia? Tak. Apa Ammar bin Yasir punya keluarga Ala Yasir telah beriman tapi dia disula pula. Tak ada nak sula tak lepas. Kan? Wah, ini takut ni. Mana ada? Kan Bilal bin Rabah panas melepuh dan sebagainya, badannya dihimpat dengan batu ahad-ahad. Maksudnya benda tadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala izinkan berlaku. Jangan salah faham. Diorang tu lebih mulia daripada mana wali yang ada kat dunia sekarang ni. Jangan ke wali kutub, wali apa. Takkan lebih tinggi daripada sahabat Nabi SAW. Orang yang Allah pilih untuk jaga agama. Pasal kalau diorang tu gagal, diorang adalah orang yang khianat, tak betul hati mereka. Agama Islam kita dapat hari ni adalah agama perlu kita ragui. Kalau sahabat Nabi adalah bukan orang yang terjaga, mesti lebih baik mana-mana wali yang ada kat dunia ni. Yang kadang ada makan harta orang ada, curi duit orang ada. Sepah-sepah wali makan harta orang. Cakap kan sepah kan sebut nama kan, tuan-tuan marah lah. Okay. Maksudnya benda macam ni lah kita kata asas. Dalam Islam ni bukan macam tu cara dia. Islam ini adalah terjaga terpelihara. So para sahabat Nabi lagi mulia. Tapi Allah Ta'ala boleh kenakan. Bukan mustahil. Kerana Allah Ta'ala tak terikat dengan siapa. Mutlaknya kuasa Allah Ta'ala. Kalau dia nak musnahkan semua manusia, makhluk dan sebagainya, sekali dengan para Nabi sekali pun hancur. Sekali. Itu hak dia mutlak. Tak ada siapa boleh kata tidak. Itu yang kita ingat dalam hadis Ibn Dailami. Ketika dia ajarkan dia tanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang qadar. Tentang qadar. Dia nak faham qadar tu macam mana. So apa dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab kata apa? Lau anna Allah azaba ahla samawati wa ahla ardi. Kalau Allah Ta'ala mengazab penduduk seluruh langit dia dan penduduk bumi dia, azabahum, dia akan azab mereka. Wa huwa laysa bizalimin lahum, dan keadaan dia tak zalim kepada mereka. Malaikatnya seluruh malaikat dekat langit, seluruh penduduk manusia atau jin dekat bumi ni dimusnahkan Allah Ta'ala, dia akan musnahkan, dia tak zalim pun. Itu hak mutlak dia. Itu mutlaknya kuasa Allah Ta'ala. Tak terikat dengan siapa saja. Dengan sebab itu tak boleh siapa seorang itu kata dia perlukan kepada siapa. Hatta keperluan Nabi. Tak perlu kepada Nabi. Itu hak dia. Kedudukan Nabi ni Allah Ta'ala muliakan sebab Allah Ta'ala nak jadikan dia sebagai perantara untuk kita sampai kepada Allah Ta'ala. Itu je. Atau untuk jadikan dia setara Allah Ta'ala, tidak. Tapi iman kita akan sah kecuali dengan beriman dengan baginda. Selagi tak beriman dengan baginda tak sah. Yes, tak sah. Selagi tak beriman dengan baginda takkan terima Islam kita. Ya. Tapi jadikan dia setara dengan Allah Ta'ala, tidak. Tidak. Yalah, macam kita lah sayang bapak kita, mak kita. Mak kita, bapak kita lah. Mana jadi mak jadi bapak jadi anak. Mana boleh kan? Kan abah dengan mak kita, duduk kita sayang. Tapi mak kita, bapak kita. Dia tak boleh ditukar. Macam juga kita kata lebih tinggi itu ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu Tuhan, Nabi itu makhluk, Nabi itu Rasul. Bukannya Tuhan juga untuk dikatakan setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kata apa? فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ. Maka kami telah bantu orang yang beriman ke atas musuh mereka. Ai nasarnahum ala man adahum. Kami bantu mereka mengatasi ke atas sesiapa yang memusuhi mereka. Min firaqin nasara, daripada firqah-firqah kumpulan Nasrani. Fasbahu zahirin, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Ai alaihim, ke atas golongan yang memusuhi mereka. Wa dzalika, dan itu bi ba'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dengan perutusan Muhammad SAW. Diutuskan Muhammad, maka dimenangkanlah kumpulan yang beriman dengan Isa. Okey. Kama rawa Ibnu Jarir, kerana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah, Jarir, kama rawa Jarir bin Abdullah, an Ibnu Abbas qala, berkata Ibnu Abbas, lamma aradallahu azza wa jalla an yarfa'a Isa ila as-sama'. Ini di antara kisah yang bila Ibnu Abbas sebut, dia tak kata Nabi sebut, para ulama kembalikan Israiliyat. Habis kisah ni ada perbincangan panjang. Ada kata apabila Allah Ta'ala ingin mahu untuk mengangkat Isa ke langit, kharaja ila ashabihi, dia telah keluar kepada sahabat-sahabat atau pendamping-pendampingnya. Wa hum fi baiti 12 rajula, dan mereka ni pada rumah 12 orang lelaki, min ainin fil bait. Okey, daripada dia keluar tu dalam keadaan ada rumah tu ada mata air, dia tengah mandi situ, dan kemudian warasu yaqtur ma, ketika datang jumpa kawan-kawan dia tadi, pendamping dia tadi, rambut dia menitis dengan air, basah lagi kepala dia. Kemudian dia kata faqala, lalu dia kata inna minkum may yakfuru bi isnatai asyara marratan ba'da an amana bi. Sungguhnya di kalangan kamu ni ada orang yang akan kufur denganku 12 kali setelah mana dia beriman denganku. Okay, sebenarnya kalau ikut dalam Bible sendiri 3 kali. Dan yang kena tu adalah Peter, yang dia mula-mula dia lah paling kuat nak tahan Isa. Ketika Isa ditangkap, diorang tanya siapa ni, dia kata aku tak kenal. 3 kali dia tanya aku tak kenal. Dia ada kisah lah yang ni. Bila di sini dia kata 12 kali lah kita nukilkan. Qala, dia berkata
berkata Ibn Abbas sambung lagi, "Tsumma qala." Dan dia kata, "Ayyukum yulqa alaihi syabhi fayuqtalu makani." Siapakah dengan kamu ni yang ingin untuk diletakkan kepadanya, dicampak kepadanya keserupaan denganku, lalu dia akan dibunuh sebagai gantiku. Wa yakunu ma'i fi darajati, dan dia jadi bersamaku pada darjat kedudukanku nanti. Bahkan Isa tawarkan, siapa dengan kamu ni nak supaya ditukarkan rupa dia menjadi serupaku, kemudian dia akan dibunuh bagi menggantikan tempatku, dan dia menjadi bersamaku di pada darjatku nanti. Qala, berkata perawi itu, faqama syabun min ahdathihim sinna faqala ana. Lalu bangun seorang lelaki di kalangan mereka ni, yang paling muda di kalangan mereka ni dari segi umur. Lalu dia berkata, ana, aku. Dia kata aku. Faqala lahu, berkata, lalu dia itu Isa berkata kepada lelaki berkenaan, ijlis, duduk. Thumma ada alaihim, kemudian Isa ulang sekali lagi, siapakah yang nak lempar kepadanya rupaku dan dia dibunuh sebagai gantiku, dan dia akan bersamaku dan kedudukanku. Faqama syab, maka bangun lelaki yang sama, pemuda yang sama bangun. Faqala ana, dia kata aku. Faqala lahu ijlis, berkata Isa kepada dia kali kedua, ijlis. Thumma qala wa ada alaihim faqama syabu, kemudian dia ulang balik sekali lagi, lalu bangun lelaki yang sama, pemuda yang sama. Faqala ana, lalu kali ketiga kali ini Isa kata faqala na'am anta dzak, engkau lah orangnya. Dia kata engkau lah untuk itu. Qala berkata perawi ini, fa'alqa alaihi syabaha Isa, lalu dilempar kepadanya, dia campak kepadanya keserupaan dengan Isa. Wa rufi'a Isa min rawzanatil fil bait, lalu diangkat Isa daripada satu ruang ke atas, daripada atap rumah tu, diangkat Isa ke langit. Qala wa ja'at talabu minal yahud, lalu datanglah tuntutan daripada golongan Yahudi. Fa akhadhu shibhahu, lalu diambil orang yang keserupa dengan Isa tadi. Faqataluhu wa sallabuh, lalu mereka bunuh dia dan juga salib dia. Wa kafaru bihi ba'dahum isnatai asyara marratan, dan dia telah kufur dengannya sebahagian mereka 12 kali, setelah mana dia beriman dengan Isa AS. Mana di kalangan pengikut-pengikut dia tak percaya dengan Isa lepas tu. Fatafarraqu thalatha firaq, lalu mereka pecah pada 3 kumpulan. Qalat firqatun, berkata satu kumpulan, kana Allah fina ma syaa, dia telah berada, he was a god among us, dia kata. Ma syaa, selama mana yang dia berada. Thumma sa'ada ila sama, kemudian naik ke langit. Wa haula, dan golongan kata dia ni Allah adalah Yaqubiyah. Ini Nasara Yaqubiyah. Kerana mungkin tak tahu lagi wujud lagi tidak. Wa qalat firqah, berkata satu kumpulan lain, kana fina ibnallah, kana fina ibnallah, dia dahulu di tengah-tengah kita anak Tuhan. Ma syaa, selama mana yang dikehendaki. Thumma rafa'ahu ilaihi wa huwa kemudian dia mengangkatnya, Tuhan angkat dia kepada sisinya. Wa huwa, dan golongan ni adalah Nasturiyah. Nastorian, Nastorian. Kata wa qalat, berkata satu kumpulan lagi, firqah, kana fina Abdullah wa rasuluhu, satu kumpulan kata dia dahulu bersama kita sebagai hamba Allah dan juga utusannya. Masya Allah, selama Allah tak kehendaki. Thumma rafa'ahu ilaihi, kalau Allah angkat dia kepadanya. Wa haula'il muslimun, itulah golongan Islam. Teman kata dalam Quran Kristian tadi, ada yang kata Isa ni Abdullah wa rasuluhu. Kepada kumpulan kata Isa ni anak Tuhan. Ada kata Isa tu Tuhan. Okey. Fatadhaharatil kafirataini 'ala muslimah. Lalu telah menang dua kumpulan kafir tadi ke atas golongan yang Islam, yang percaya Isa ni Abdullah, hamba Allah. Faqataluha, lalu mereka bunuh dia, kumpulan yang beriman tadi. Falam yazal Islam tamisan, maka berterusanlah yang Islam tadi tu hilang. Tak zahir, tak muncul pun. Yang kita dengar cuma Isa tu Tuhan, Isa anak Tuhan, Tuhan bersama Isa. Kumpulan yang kata Isa bukannya anak Tuhan tak jumpa. Okey. Hatta ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Allah utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah dimenangkan kumpulan tu. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil, lalu telah beriman satu kumpulan dari Bani Israel. Wa kafarat ta'ifah, dan telah kufur telah satu kumpulan. Yakni ta'ifah iaitu kumpulan at-ta'ifatu allati kafarat min Bani Israel fi zamani Isa, itu kumpulan yang kufur dari Bani Israel pada zaman Isa. Wa ta'ifatu allati amanat fi zamani Isa, dan juga kumpulan yang beriman pada zaman Isa. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, lalu kami menangkan orang-orang yang beriman ke atas musuh mereka. Fasbahu zahirin, lalu mereka jadi nyata, jadi menang. Itu bi izhari Muhammad, dengan menjelaskan atau menzahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinahum alil kufar, agama mereka ke atas agama orang kafir. Lalu bila menang saja Islam, maka menanglah juga kumpulan yang mengatakan Isa itu Abdullahi wa rasuluhu, hamba Allah dan juga utusannya. Fasbahu zahir, mereka jadi menang.
Hadza lafzuhu fi kitabihi inda tafsir hadil ayatil karimah. Ini lafaz yang disebut oleh Ibn Jarir At-Tabari dan tafsir beliau untuk ayat ini. Wa kadza rawahu An-Nasa'i, demikian diriwayatkan oleh Nasa'i. Tapi macam kita sebut itu tajuk berkenaan dengan penukaran Isa punya muka kepada seorang lelaki yang lain, benda tersebut tidak ada dalam Bible yang sekarang. Okey. Ada disebut dalam satu riwayat, tapi yang kita kata sekarang ni macam Ahmad Didat Ahmad Didat ketika dia berdebat dengan orang Kristian untuk menafikan masalah Isa disalib, dia tak nukilkan berkenaan tajuk penukaran wajah. Bahkan dia terus berpegang dengan tajuk masalah lafaz salib. The word salib tadi sebenarnya tak berlaku kalau sekiranya orang tu dipalang kemudian mati isap rokok, mati aksiden. Dia mati disalib, tak. Dia kena mati atas palang tadi baru dikatakan disalib. Mati di atas palang tadi, digantung, mati di situ, barulah dikatakan orang itu telah disalib. Kalau dia digantung tapi tak mati, turun, tak dipanggil disalib. Faham tak? Perkataan salib ni salabuhu apa dipanggil apa? Crucified dipalang kat situ. Tapi dia cuba nafikan dengan cara sebutlah, macam apa Ahmad Didat dia sebut kerana Nabi Isa AS dia kata tak mati di atas benda berkenaan. Ditangkap, pasal ada orang tak boleh terima para nabi yang ditangkap, diikat, ditikam, dia tak boleh terima. Sedangkan kita kata tadi benda tadi telah pun berlaku pada para nabi yang lain. Kan nabi-nabi yang dipukul, dibunuh dan sebagainya telah berlaku sebelum ini lagi. So untuk Isa AS ditangkap, pasal orang tak boleh kata kekasih Tuhan ditangkap, hamba Tuhan ditangkap, kan utusan Tuhan ditangkap, orang tak boleh bayangkan. Dan Tuhan tak lepaskan tangan dia ketika tu. Itu masalah. Pasal kita mesti tengok cerita filem dongeng banyak sangat. Masalah dia bila kena ikat tu mesti jeng mata cahaya datang langit lepas. Tak boleh. Saya kata sebab Nabi SAW pernah dipulaukan oleh orang-orang Quraisy dahulu. Siapa beriman dengan Muhammad, siapa yang keluarga dia beriman dengan Muhammad, keluarga dia beriman Muhammad, akan dipulaukan, tidak dikahwini, tidak dikahwinkan dengan keluarga tersebut, tidak dibeli barang, tidak dijual barang pada kaum tersebut. Sampai kebuluran umat Islam ketika tu bersama dengan siapa-siapa yang beriman. Mereka duduk kat tanah Abu Talib, kan? Tanah Abu Talib duduk di situ. Sama makan daun ni, pokok tu daun, kunyah, kulit kemah tu rebus balik makan. Sebenarnya kalau rebus kembang tau. Kita try kasut kulit beli kan. Beg tangan tu rebus dah 2 jam. Dekat dalam pressure cooker. Sila kembang. Benda tu dimakan balik, tahu tak? Ketika tu kalau bukan 2 hari, 2 tahun. Memanglah kita kata mukjizat Allah Taala jadikan anak-anak makan perjanjian orang Quraisy yang letakkan orang letak stamp kan. Perjanjian untuk takkan buat benda ni, takkan akan pulaukan keluarga Muhammad selagi mana kita beriman sebagainya kan. Tapi anak-anak makan. Tapi tempoh dia apa? 2 tahun. 2 tahun tak dapat nak beli barang. 2 tahun tak boleh nak beli barang, tak boleh nak dibeli barang, tak dijual barang. Tak ada siapa berkahwin keluarga berkenaan, tak ada siapa dikahwinkan keluarga berkenaan. Tak ada tiba-tiba datang malaikat datang, "Tak usah bimbang, kamu nak makan, ini dia." Mana ada? Faham tak? Susah payah Rasulullah SAW dengan para sahabat ketika tu. Faham tak? Tak ada timbul tajuk macam, takkan kena tangkap pula. Tuhan buat apa Tuhan izinkan sebab nak bagi tahu pada kita, manusia yang menjadi kekasih dia bukan selama-lamanya takkan dapat disentuh. Cuba belajar macam tu. Betul tak? Jangan tengok cerita magic sangat. Tahu cerita magic ni masalah, tahu tak? Orang kita ni asyik magic je. Takkan macam tu, kenapa tak lepas? Mana Nabi pun kena. So jadi tajuk dia, Isa AS kena tangkap ke tidak? Bagi Ahmad Didat, ketika dia hujah tajuk ni kerana dia berdebat dengan Kristian, pakai kitab Kristian sendiri, dia kata dalam tu sendiri tunjukkan Isa tak disalib. So pertama sekali disciples tak ada keliling dia. Ketika dia ditangkap, semua pengikut dia lari. Semua pengikut dia lari tinggalkan dia. So tentang Nabi Isa mati dan tersalib tadi, diorang dengar daripada cerita orang saja. Tengok sendiri tidak. Sebab kenapa Nabi bila dikatakan tak mati daripada Isa AS di situ. Bahkan lepas tu dia jumpa, lepas kena salib tu jumpa lah diorang. Jumpa diorang, dia tanya ada makanan yang tidak, dia ambil makan dan sebagainya. Itu kisah yang berlaku yang kita kata dalam kisah Ahmad Didat cuba try bawa kan, untuk patahkan hujah orang Kristian kata Isa mati disalib. Dia kata bukan masalah tak disalib, mati disalib. Tak disalib dia di atas sebut untuk mati di atas tu. Pasal dia digantung ikut dan kisah Bible pun 3 jam je. Kalau diorang bawa untuk pengadilan dari pukul pagi sampai pukul 9, tak bawa sini pukul 12 ni. Paling cepat dia tak digantung pukul 12. Tapi yang datang dalam Bible digantung di atas palang tu pukul 3 petang. 3, 4, 5, 6. Pukul 6 dia turunkan balik. 3 jam mana mati? 3 jam atas palang tu tak mati. 3 jam atas palang tadi tak mati. Jadi Isa kena 3 jam kemudian dimasukkan dalam kubur orang-orang Kristian dan Yahudi ketika zaman berkenaan. Dia macam bilik bawah tanah. Mana kalau kita duduk situ tak mati, tak ada benda pun.
Kan dia duduk situ kemudian keluar balik, dia kata. Jadi kisah-kisah berkenaan penafian dengan cara tersebut. Cuma banyak dinukilkan oleh ahli tafsir apa yang datang dalam kata-kata Ibn Abbas berdasar daripada Israiliyat punya kisah yang menyebut bahawa perkumpulan tadi tersebut ada Nabi Isa ni ditukar rupa orang lain rupa dia. Tapi sebenarnya bukan tukar rupa sebenarnya. Masalah tukar rupa tadi datang dari Israiliyat, bukan daripada hadis Nabi SAW. Okey. Fa ummatu Muhammad, maka umat Muhammad la yazaluna zahirina 'alal haqq, sentiasa mereka ni nyata di atas kebenaran hatta ya'ti amrullah, sehingga datang apa urusan Allah Taala itu kiamat nanti. Wa hum kadzalika, dan mereka sedemikianlah hatta yuqatilu akhiruhum ad-dajjal, sehinggalah akan berperang orang terakhir di kalangan umat ini bersama Dajjal. Ma'a Isa bin Maryam, bersama-sama dia berperang bersama-sama dengan Isa bin Maryam alaihi salam. Atasnya kesejahteraan. Kama waradat dzalika al-ahadits sahihah, mana yang datang mengenai perkara tersebut hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Itulah kisah. Maksudnya yang dimaksudkan dengan menang tadi adalah kemenangan dengan tinggal ada datangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana memenangkan balik apa yang diajar oleh Isa alaihi salam. Itu sebab macam kita sering sebut itu, kita kata orang Kristian ni kalau dia kata dia fikir logik, Isa alaihi salam kalau datang balik dia akan datang kepada orang yang paling serupa dengan dia segi amalan. Dan orang paling melaksanakan komitmen yang Allah Taala beri pada Nabi Musa AS adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kalau kita menepati ciri-ciri tersebut, maka Isa akan datang bersama kita dan kita akan perang melawan Dajjal. Okey, baik, nanti kat situ wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.